Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada malam ni kita sama-sama meneruskan perjalanan kembara ilmu kita, dan insya-Allah ya kita sampai pada kitab Bulughul Maram malam ni insya-Allah ya, Bulughul Maram, dan kita akan tengok ya dia punya perbincangan malam ni tentang solat berjamaah ya, dan kita sampai pada muka surat yang ke 208 ya, masing-masing buka 208. InsyaAllah kita tengok lebih detail malam ni. Sebahagian kita dah cover ya. InsyaAllah malam ni kita tengok ayat ataupun hadis ya, yang ke 426. Betul ya? Betul Ustaz. Ya, ya. Jadi kalau boleh kita tengok ya, seterusnya insyaAllah. Auzubillah minasyaitonirrajim ya. Sama-sama kita tengok pada malam ni. Ambil Ustaz, betulkan apa ni kamera ni. Ya, teknikal ni. Okey ya. Hadis daripada Abu Hurairah. Wa anhu ya, daripadanya nya tu ialah Abu Hurairah, dia berkait dengan hadis yang di atas tu ya. Dan kalau kita boleh apa perhatikan ya, Abu Hurairah seperti mana sedia maklum, walaupun dia masuk Islam lambat ya, dia lahir 20 tahun lebih kurang ya. Tadi apa Kak Zainab senarai itu ada sebut 21 ya, memang ada juga pendapat kata dia umur 21 masa hijrah Nabi itu ya. Tapi kalau ustaz lebih cenderung untuk mengatakan dia umur 20 ya, 20 tahun. Dan masa Nabi hijrah dia tak masuk Islam lagi ya. Dia tak datang lagi ke Madinah. 7 tahun lepas tu, masa Nabi sudah apa berada atau dalam usia 60 tahun lah lebih kurang ya. Baru Abu Hurairah datang, dan pada usia apa ni 27 tahun ya, barulah Abu Hurairah bertemu dengan Nabi dan tinggal di Madinah sampailah Nabi wafat. Jadi beliau telah menyebut ya, pada satu hari apa yang berlaku, atan nabiyah, telah datang. Ata di sini makna telah datang ya, ata dengan makna jaa ya, jaa telah datang, ataupun ata ya an-nabiyah, kepada nabi ya. Jadi kalau atan nabiyyu ya, an-nabiyyu, kalau ya tu dhammah maknanya nabi yang datang. Tapi kalau atan nabiyah, nabi yang didatangi, maknanya ada seorang lelaki ya, rajulun, yang datang kepada Nabi SAW. Dan rajulun, lelaki itu a'ma ya, lelaki itu dia buta ya. Jadi a'ma ni buta, kita kata buta setelah lahir celik lah ya, maknanya dia lahir dalam keadaan celik, mungkin buta disebabkan demam panas, aksiden dan sebagainya, dia panggil a'ma ya. Jadi kalau a'ma ni bukan buta daripada kecil ya. Jadi kalau buta daripada kecil, kita tak panggil dia a'ma ya. A'ma ni yang buta setelah dia lahir dalam keadaan sihat lah ya. Mungkin dia punya apa? Dia punya kemampuan melihatnya, visibility dia makin kurang dan akhirnya ya dia buta. Ya, antaranya ialah siapa dia? Ya, antaranya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Ni terkenal lah, Abdullah bin Ummi Maktum ya, yang merupakan keluarga Nabi juga. Dan beliau seorang yang pernah dilantik sebagai muazzin ya, sebagai Bilal. Dan beliau Bilal nombor 2 lah ya, muazzin nombor 2. Bilal yang pertama adalah Bilal tu sendirilah, Bilal bin Rabah ya, dan Abdullah bin Umi Maktum ya, yang nombor 2. Cuma hadis ini tidaklah menyebut beliau ya. Mungkin yang disebut di sini orang lain ya, tetapi kita nak bagi tahu bahawasanya mungkin boleh jadi dia juga, mungkin boleh jadi ya, kerana biasanya dalam kes yang menyebut tentang orang buta zaman Nabi itu beliau lah ya, selalunya dia. Faqala ya,
dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innahu sesungguhnya laisa li qaidun, ya, tidak ada bagiku seorang penunjuk jalan. Sebab dia orang buta, ya. Jadi kalau nak pergi masjid, tak ada orang nak bawa dia, tak ada orang nak pimpin dia. Jadi qaidun di situ makna orang yang pimpin. Ya. Jadi tak ada orang yang pimpin dia. Yaquduni ilal masjid, yang boleh memimpin atau menunjuk jalan kepada aku. Ya. Ke masjid, maka dia minta daripada Nabi supaya diberikan keringanan. Ya. Supaya diberikan keringanan, maknanya tak perlu datang masjid lah. Boleh sembahyang di rumah. Farakhasa lahu, maka ya Nabi pun rakhasa, Nabi telah memberi dia rukhsah. Ya, apa makna rukhsah? Rukhsah makna keringanan. Ya, keringanan. Keringanan maksudnya walaupun asalnya orang lelaki wajib pergi masjid, tapi kerana dia ni buta, maka dia minta keringanan, Nabi bagi. Ya, rakhasa, Nabi telah memberikan keringanan lahu kepadanya. Tetapi kemudian falamma, maka ketika mana ya, walla, dia berpaling, ya, berpaling pada Nabi, mana dia dah pergilah, ya, dia dah berlalu daripada situ, tapi masih dalam apa jarak yang Nabi boleh lihat dia, dan dia boleh dengar, ya, sebab dia tak boleh tengok Nabi, ya. Jadi beliau ni seorang sahabat juga, ya. Jadi jangan kita ingat orang yang hanya melihat Nabi saja menjadi sahabi atau sahabah. Jadi maksudnya orang yang pernah jumpa. Sebab tu dalam definasi sahabat, definisi dia, ya, dalam definisi sahabat, ya, disebut man laqiya Nabi, sesiapa yang bertemu dengan Nabi. Ya, tuan-tuan boleh salin, ya, definisi sahabat ialah sesiapa yang bertemu dengan Nabi. Man laqiya Nabi, bukan man ra'an Nabi. Ya, jadi kalau kita terjemah, ya, ada ustaz-ustaz kadang dia bagi definisi sesiapa yang pernah melihat Nabi. Jadi kalau orang buta macam mana? Jadi perkataan sesiapa melihat Nabi itu kurang tepat. Yang betulnya sesiapa yang bertemu dengan Nabi. Walaupun dia tak melihat Nabi kerana dia buta, dia tetap jadi sahabat. Dengan syarat, ya, Nabi tengok dia. Ataupun, ya, kalau dia tengok Nabi pun memadai. Kalau dia tak tengok Nabi, Nabi tengok dia. Nabi bercakap dengan dia. Tu sahabat lah. Ya. Walaupun sekali seumur hidup, tak jadi masalah. Ya, kerana ada orang Badui yang tak pernah jumpa Nabi, jumpa sekali je. Masa musim haji sebagai contoh. Ya. Ataupun dia ada urusan datang Madinah, sembahyang Jumaat ke, ya, ataupun ada urusan-urusan tertentu datang Madinah, jumpa dengan Nabi. Ya, kadang-kadang Nabi tak tengok dia sebab orang terlalu ramai, tapi dia tengok Nabi, memadai. Ya. Kalau Nabi tengok dia, lagi kuat. Dan dia bercakap pula dengan Nabi, lagi confirm lah, ya. Dia memang orang yang pernah kita panggil berinteraksi dengan Nabi. Jadi sesiapa yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman, ada syarat dia. Sebab kalau Abu Jahal pun bertemu Nabi, Abu Lahab pun bertemu tapi tak beriman, so tak masuk lah. Ya, man laqiya Nabi SAW, ya, apa ni, mukminan, dalam keadaan beriman. Dia mesti beriman. Ada satu lagi, kemudian dia mati dalam Islam. Ya, kerana apa? Ya, kerana ada sahabat Nabi, asalnya dia beriman dengan Nabi, kemudian dia menjadi pengikut Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab adalah Nabi palsu. Ya, dia percaya pada Musailamah pula. Dia percaya pada Nabi. At the same time, dia percaya pada Musailamah juga. Sebab Musailamah ni orang kaya. Musailamah ni duduk di Yamamah, kawasan pertanian apa ni, gandum dan juga Bali. Jadi oleh kerana Bali dan gandum Mekah Madinah ni datang daripada Yamamah, maka dia menggunakan kuasa, ya, kuasa apa kita panggil, ya, kuasa tu, ya, kuasa sebab dia menguasai bekalan gandum dan juga Bali, ya. Maka bila dia mengaku sebagai Nabi, ada orang percaya. Ya, kerana ada tekanan lah. Kalau kau tak percaya, aku tak hantarkan Bali ataupun gandum ke kampung kau. Jadi oleh kerana itu, ya, dia beriman juga dengan Musailamah Al-Kazab. Maksudnya kalau dia beriman dengan Musailamah Al-Kazab, secara automatik dia tak beriman penuh pada Nabi lah. Ya, kerana tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Mana dia mengingkari Nabi Muhammad. Ya, walaupun dalam hati kecil dia masih mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Jadi tadilah syarat dia, ya, sahabat tu ataupun sahabi, seorang sahabi, dia mesti pernah bertemu dengan Nabi, sama ada dia lihat Nabi atau Nabi lihat dia. Kemudian, ya, dia beriman, dan mesti pada akhir hayat dia mesti dia Islam. Maknanya dia mati dalam iman, mati dalam Islam, baru dianggap sebagai sahabi. Kalau tidak, tak boleh. Ya, jadi permulaan kita mukadimah, ada nak tanya, ya, tentang definisi sahabat? Ada, silakan.
Salam Ustaz. Ustaz, Betul lagi kalau ya. tengok ni jauh pun boleh lah. Nampak tengok daripada jauh boleh. Asalkan nampak lah. Janganlah kita nampak jauh sangat sampai kita kata tak berbutir muka Nabi tu. Ya, tak nampak. Ya, tengok sama-sama. Ni nampak betul. Ya, dia nampak betul. Ataupun Nabi tampak dia. Ya, kerana Nabi ni walaupun tidak menoleh ke belakang, Nabi boleh nampak orang yang di belakang tu. Tapi kalau Kak nak bertanya berapa jauh Ustaz? 100 meter, 200, tak, Ustaz tak boleh jawab lah. Ya, kerana tidak pernah disebut pula jarak dia. Ya, tapi kita kata jarak yang munasabah lah. Ya, untuk seseorang dapat melihat ya apa ni wajah Nabi dan Nabi dapat melihat wajah dia. Either or. Kalau dua-dua tengok saling tengok melihat ya saling pandang memandang satu sama lain tu lagi kuat lah. Tapi kalau tidak pun kita kata paling kurang dia tengok Nabi ataupun Nabi tengok dia dalam jarak yang munasabah. Ya, tu kita kata. Kemudian dia mesti beriman. Ya, kalau katalah ya dalam dia beriman kemudian dia murtad sebagai contoh, tapi dia bertaubat ya, kemudian dia mati dalam Islam, dikira juga dia sahabat. Ya, kerana apa? Ya, kerana ada yang beriman dengan Musailamah Al-Kadzab, kemudian dia apa kita panggil bila Musailamah Al-Kadzab dibunuh ya, dia bertaubat. Dia mati dalam Islam ya. Sedangkan pada waktu tu Nabi dah wafat tapi syarat dia penuh kerana dia pernah tengok Nabi. Ya, dia pernah bercakap dengan Nabi ya. Cuma dia murtad. Bila dia murtad ya, akhirnya Musailamah Al-Kadzab dibunuh, dia masuk Islam balik, dia bertaubat dan mati dalam Islam, maka dia dikira sahabat juga. Walaupun di tengah-tengah tu ada gap ya, dia jadi murtad. Masih diterima, boleh. Tak ada masalah tuan-tuan ya. Jadi siapa sajalah ya. Tapi kalau dia tak pernah jumpa Nabi, walaupun dia hidup zaman Nabi, tak boleh. Macam Najasyi. Najasyi duduk di Eritrea ya. Nabi Muhammad duduk di Madinah. Dan ya dia tak pernah jumpa Nabi. Jadi bila tak pernah jumpa Nabi bukan sahabi walaupun dia hidup sezaman. Dia berutus surat dengan Nabi ya, tapi tak dianggap sebagai sahabat Nabi. Begitu juga Uwais Al-Qarni ya. Orang Yaman yang pernah apa ya? Orang Yaman yang pernah apa ni Nabi sebut kalau kamu jumpa dengan Musailamah ya dengan apa Uwais Al-Qarni ya minta dia doakan kamu. Jadi dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi kerana dia berbakti pada ibu dia. Ya, ada banyak dalam sejarah para apa kita panggil ya, para tabi'in ya, para ulama hadis yang mereka ni ya tidak menyambung pelajaran ya ataupun tak bermusafir ya kerana nak khidmat pada mak dan bapa yang sakit. Ya, sehingga mak bapak dia meninggal barulah dia keluar pergi mencari ilmu dan berkat ilmu dia. Ya, ada ramai ya. Contoh Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ya, beliau adalah guru pada Imam Al-Bukhari ya. Imam Bukhari belajar pada dia ya. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi ya, Imam Ibnu Majah. 6 imam tu semua belajar pada dia. Ya, Imam Ahmad je tak belajar pada dia ya. Yang 7 tu kan daripada Ahmad ya, daripada Abam Tani tu. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud ya, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Ada 7, 6 daripadanya belajar daripada Muhammad bin Bashar. Tapi Muhammad bin Bashar asalnya dia duduk di Basrah, duduk Basrah aja, mengaji di Basrah aja. Sebab mak dia tak sihat. Ya, dijaga mak dia. Dia khidmat untuk mak dia. Jadi bila mak dia meninggal, baru dia pergi sambung belajar, baru pergi ke tempat-tempat lain. Baru pergi ke Mekah, Madinah, ya, baru pergi tempat-tempat lain. Masa mak dia hidup, dia tak pergi keluar pun. Duduk di Basrah saja. Tapi Basrah tu pun center of education lah, ya, sebab imam, ya, tokoh-tokoh ulama besar ada di situ. Ya, jadi bila tokoh-tokoh ulama besar ada di situ, kita kata ilmu tu berkembang. Ya, Basrah tu jadi center. Ya, walaupun ya kita kata sahabat-sahabat yang besar kebanyakannya dah meninggal lah. Yang macam Anas bin Malik duduk Basrah juga. Dia dah meninggal, tapi anak-anak murid dia. Ya, jadi anak-anak murid dia itulah yang mengajar Muhammad bin Bashar. Ya, jadi dia khidmat untuk mak dia. Macam tadi Uwais Al-Qarni. Ya, yang doanya mustajab. Ya, kerana dia sangat ya berkhidmat pada mak bapak dia masih hidup. Jadi ya kita nampak ya bukti bahawasanya memang apabila kita khidmat untuk mak ayah kita, ya insya-Allah Allah mudahkan urusan kita. Mungkin rezeki ya, mungkin ilmu pengetahuan ya, dan seumpamanya lah ya perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey tuan-tuan ya, itu dia punya mukadimah dia. Jadi lelaki buta tadi ya, kita tak tahu siapa nama dia ya. Ada yang sebut ya, beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau disebut ya ceritanya dalam Abasa wa Tawalla ya, kisah bagaimana ketika dia datang jumpa dengan Nabi,
Nabi telah berpaling daripada dia dan berwajah masam, ya, kerana pada masa itu Nabi sibuk berdakwah kepada ketua-ketua apa ni, orang-orang Quraisy, ya. Dia datang macam kacau lah sebab dia tak nampak, ya, Nabi tengah berbual, tengah bercakap, tengah berdakwah, dan dia datang dengan ikhlas, ya. Allah tegur Rasulullah sehingga, ya, Nabi tahu bahawasanya apa kita panggil, memberi perhatian kepada orang yang berminat pada Islam, ya, itu jauh lebih baik daripada berdakwah kepada orang yang sia-sia kadang-kadang. Tapi bukanlah makna kita tak dakwah, dakwah terus. Tetapi kadang-kadang prioriti tu, ya, kita utamakan orang yang memang nak mengaji, ya, orang nak belajar, kita kata, ya, bagi perhatian, lagi bagus, lagi banyak manfaat berbanding dengan orang yang kita kata macam orang Quraisy lah, ya. Walaupun nampak macam dia berminat, ya, tapi sebenarnya kadang-kadang dia nak perolokkan Nabi saja, nak persendakan Nabi, bukan nak beriman pun, ya. Jadi manusia tu kadang-kadang begitu. Jadi lelaki tadi yang buta tadi, ya, beliau kata pada Nabi, ya, dia kata laisa li qaidun. Tidak ada bagiku qaidun, seorang pemimpin. Pemimpin ni bukan pemimpin politik, ya. Pemimpin ni maknanya orang yang boleh memimpin dia, yang menuntun dia, ya, untuk, ya, pergi ke masjid. Yaquduni ilal masjid. Ya, farakhasa lahu, lalu Nabi pun bagi rukhsah kepada dia. Rukhsah tu makna keringanan, maknanya tak payah pergilah ke masjid. Falamma, maka ketika mana wala, dia berpaling, ya, tak jauh pada Nabi lagi, masih dalam jarak yang kita kata munasabah, da'ahu, Nabi panggil dia balik. Faqala, ya, Nabi pun tanya dia, hal tasma'u an-nida bisalah, ya. Hal adakah tasma'u, kamu boleh dengar an-nida, panggilan atau seruan untuk solat? Boleh dengar tak? Maknanya dengar apa tu? Dengar azan. Dia boleh dengar. Qala na'am, dia kata, ya na'am, aku boleh dengar. Qala, Nabi kata, fa'ajib, maka jawablah, ya. Jawablah seruan tersebut. Jawab ni bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jawab balik. Bukan tu je. Ya, jawab tu jawab, ya, termasuk mendatangi solat. Tak boleh tidak. Kerana, ya, maknanya rumah dia tak jauh sangat daripada masjid, walking distance. Jadi bila walking distance kena pergi lah. Kecuali rumah kita tu jauh daripada masjid, surau, ya, memang tak dengar azan. Tapi bukanlah alasan, ya. Tapi maksudnya kalau dah tak ada tempat nak sembahyang ke tempat kita, jauh pula, ya, berpuluh batu, tu lain cerita dia. Tapi yang ini walking distance sebab dia boleh dengar azan, walaupun dia buta, diperintah oleh Nabi untuk datang. Riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Kerana pentingnya solat berjamaah, maka diperintah agar kita mendatangi solat berjamaah. Hukum solat berjamaah adalah sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i, ya, dan wajib, ya, dalam mazhab Abu Hanifah. Wajib bagi mazhab Hambali. Sebab tu kita tengok di Mekah Madinah, dan mereka ni bermazhab Hambali, bila sembahyang fardu, ya, mereka tutup kedai, semua pergi sembahyang. Ya, dalam mazhab kita sunnah muakkadah saja, tak adalah sampai wajib. Jadi, ya, kita tak ada rasa berat sangat, ya. Sebenarnya sunnah muakkadah dalam mazhab kita, ya, dalam mazhab lain dianggap wajib. Kerana dalam mazhab lain dia ada beza antara wajib dengan fardu. Kalau fardu, ya, benda yang ditetapkan secara khusus dalam Quran. Ya, tapi kalau wajib, ya, macam tadi solat 5 waktu tu fardu, tak boleh tidak kena buat. Tetapi solat secara berjamaah tu wajib. Ada beza, ya. Sebab solat 5 waktu kita tak boleh ingkar. Semua orang wajib, semua orang fardu, ya, itu fardu. Tetapi wajib tak? Wajib tu dibuat secara berjamaah. Dalam mazhab kita sunnah muakkadah sahaja. Dalam mazhab lain dia jadi wajib. Ya, sebab tu kita tengok orang Pakistan, India ni, ya, memang dia datang masjid lah. Ya, walaupun susah payah pun datang juga. Ya, kerana bagi dia berjamaah tu wajib. Bagi kita sunnah muakkadah. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya, ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Hadis pertama sebelum kita pergi hadis kedua. Ya, silakan. Ada apa? Haji Mat Syah, Datuk Azizul, ada apa? Datuk Osman, Kak Mariatun. Ustaz, Ya, saya nak tanya, maknanya Abdullah bin Maktum ni, ni dia contoh kata Ustaz. dia Tak pasti dia, ya. yalah, Mungkin dia. Mungkin. example lah. Dia dengar azan tu. So kalau maknanya dia dituntut pergi jemaah di Masjid. masjid. So, kalau dia tak pergi, adakah dia dikategorikan sebagai tak ikut sunat muakkad lah? Yalah, maksudnya dia tidak termasuk orang yang diberi rukhsah. Maknanya tak boleh tidak, kena datang jugalah.
Ya, cuma hukum berjamaah ni macam tadilah, ya. Dalam mazhab Syafi'i dia dianggap kuranglah sikit, ya. Pasal walaupun dia sembahyang, cuma dia tak sembahyang berjamaah. Itu satu, ya. Dan berjamaah yang Nabi sebut tadi berjamaah di masjid. Kalau berjamaah di rumah, ya, berjamaah juga. Mudah-mudahan dapatlah juga kan. Ya, kita kata 27 darjat tu, ya. Tetapi sebab dalam hadis ini disebut masjid. Pasal dalam soalan tadi dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni tak ada orang yang nak tuntun ataupun nak pimpin aku pergi masjid." Ya, dia kata macam tu, kan. Jadi apa ni, apa, ya, dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, ya, dia punya sebab tu kita kata munasabah lah. Ya, pasal tak ada siapa, dia orang buta. Orang buta pakai tongkat lah kan. Ya, by right kita kata tak payahlah pergi. Tetapi Nabi bila bila dia dah pergi, ya, Nabi didatangkan ilham oleh Allah untuk tanya balik. Nabi kata apa ni, azan, kalau azan dengar tak? Dia kata dengar, ya. Sedangkan azan tu, ya, tak ada pakai speaker, memang betul lah. Mana ada, ya, kita kata apa ni, sound system lagi pada masa tu tak ada, ya. Jadi bila tak ada, maknanya rumah dia dekat sangat, sehingga azan tu boleh dengar, ya. Sebab kita kena ingat, ya, dulu kalau Bilal bin Rabah azan, ya, di mana dia azan, ya, mestilah dia azan di masjid, betul lah, ya. Tetapi kadang-kadang dia azan di rumah-rumah bersebelahan masjid. Kerana rumah-rumah di sebelahan masjid tu, ya, kedudukan dia lebih tinggi berbanding dengan masjid. Masjid dulu satu satu level je, one floor, ya. Dia ground floor aja. Dia tak ada another floor kat atas, tak ada. Tak ada yang double story kan. Yang double story adalah rumah para sahabat. Ya, antara rumah yang paling dekat dengan masjid, rumah siapa tuan-tuan? Yang sebelah ataupun depan masjid. Rumah siapa? Sahabat Nabi yang Nabi duduk rumah dia setahun. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, betul. Jadi Bilal bin Rabah, ya, diceritakan dia masuk rumah Abu Ayyub, naik atas atas apa kita panggil, atas loteng dia ataupun dia punya rooftop dia, ya. Dan Bilal bin Rabah pun azan dengan suara lantang dia, ya. Memanglah tak ada sound system zaman tu, tapi maknanya mana-mana rumah yang berhampiran boleh dengar lah, ya. Boleh dengar. Kerana apa, ya? Kerana azan tu tidaklah kita kata, walaupun tak ada sound system, ya, tak ada speaker, tapi dia bukanlah azan dalam masjid. Ya, azan di tempat yang lebih tinggi. Lama kelamaan dia buat macam menara lah, macam kita ada sekarang kan, kita kata menara masjid. Dan tujuan menara tu, ya, adalah untuk apa ni, muazzin boleh naik, ya, dan dia azan di tempat yang lebih tinggi, jadi coverage dia tu lebih besar, ya. Sehinggalah ada sound system macam sekarang, ya. Bilal tidak lagi naik, ya, apa ni, naik tangga menuju ke menara tu, hanya menggunakan tadilah ada speaker, ya. Jadi lebih mudah kita kata. Tapi dulu macam itulah. Jadi bukanlah maknanya tak dengar langsung, kita kata memang tak ada speaker, ya. Tapi macam tadilah, dia tidaklah bising macam sekarang kan. Macam sekarang ni kita diganggu oleh bunyi kenderaan, ya, bunyi TV, bunyi radio, ya, bunyi macam tadilah gelak ketawa dan sebagainya, kita tak dengar azan. Ya, walaupun, ya, kita kata mungkin rumah kita tidaklah terlalu jauh dari masjid kan. Tetapi kalau dulu, ya, sebab rumah dulu pun tidak jauh sangat. Ya, masih dalam kompaun apa ni, Masjid Nabawi. Jadi oleh kerana itu bila azan, ya, rumah-rumah yang dekat tu dengar. Orang yang jauh memang tak dengar lah, ya, yang dekat tu dengar. Jadi tak ada alasan bagi orang yang walking distance tadi, ya, untuk datang ke masjid, termasuklah orang buta seperti mana yang disebut dalam hadis ni. Macam itulah cerita dia. Ya, jadi kalau dia tak laksanakan dalam mazhab kita, tidaklah berdosa. Sebab sunnah muakkadah mana sunnah yang sangat dituntut. Cuma dia rugilah. Rugi besar lah kita kata. Ya, dia tidak berdosa kan. Sebab berdosa tu kalau ditinggalkan, dia tak tinggalkan solat. Ya, dia tak berdosa juga sebab dia mungkin masih berjamaah di rumah dengan isteri dia, dengan anak-anak dia mungkin, ya. Dan kita pun tak salah, ya, sekali-sekali ambil peluang untuk katalah weekend kan, ya, anak cucu datang, kita solat berjamaah dengan family di rumah, kita kata sekali-sekala, ya, weekend contoh, ya. Tapi hari-hari lain kita datang ke masjid. Masjid pula tak berapa jauh dari rumah kita. Kalau jauh sikit pun kita ada kenderaan sebagai contoh. Ya, kita pun boleh pool kan. Ya, mungkin hari ni aku bawa kereta, besok orang jiran sebelah dan sebagainya. Kita boleh plan lah. Benda-benda tu boleh je tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang parking di Masjid Surau ni, ya, bukannya tak ada. Tapi kadang kalau kita lambat, parking tu jauh. Ya, bila parking jauh tu, macam tadilah nak berjalan nak apa tu mungkin ambil masa. Jadi adalah sebab yang mungkin untuk orang tak datang. Tapi walaupun tak berdosa, tapi rugi besar. Ya.
Tapi dalam mazhab apa ni Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, macam kita kata, ya, sebab benda wajib, kalau tak buat tu macam berdosa lah kita kata, ya. Sebab dia wajib kan, bagi dia wajib. Macam kita sunat muakkadah tak berdosa, cuma rugi besar. Ya, bagi mereka, ya, tak boleh tinggal. Macam kita tengok orang apa ni mazhab Abu Hanifah, ya. Macam solat witir, dia tak tinggal solat witir sebab solat witir bagi mazhab Abu Hanifah, orang India, Pakistan, Bangladesh ni, ya, dia wajib. Dia tidak fardu, ya. Yang fardu tu solat 5 waktu. Ya, macam solat apa kita panggil apa? Solat ni, solat apa? Solat witir sebagai contoh, ya. Bagi dia solat berjamaah, ya, bagi dia wajib. Bila wajib tak boleh tinggal. Kerana dianggap macam berdosa bagi dia. Kita tak sampai peringkat begitu. Ada beza lah kan. Okey, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Terima okey, boleh kasih, faham? Ustaz. Ya, sama. Ustaz, Ya. adakah mazhab Syafi'i saja yang katakan apa ni surah muakkadah ni bagi apa jemaah isyak dan subuh? Yang ada yang 3 mazhab semua kata wajib ni Ustaz. Kebanyakannya kata wajib, betul. Kebanyakannya, ya. Cuma macam tadilah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pun kadang-kadang adalah, ya, beberapa segelintir para ulama dia yang kata taklah sampai peringkat wajib, tapi secara umum kita kata majoriti, ya, para ulama, ya, macam dalam mazhab Imam Ahmad ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni kebanyakannya di Timur Tengah lah, macam Saudi, ya, Qatar, ya, tu semua memang apa kita panggil mazhabnya adalah mazhab apa ni Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kalau macam belah Yaman di bawah tu Syafi'i, ya. Tapi Syafi'i mereka pun kalau kita tengok memang bila azan tu memang datang masjid. Ya, kita tengok orang tua ke, orang pencen ke, ya, dia dah jadi macam budaya, mungkin lebih pada budaya lah. Ya, tempat kita mungkin kurang sikit, ya. Kecuali, ya, apa ni macam tadilah kita memang nak kena biasakan benda tu. Ya, dia memang nak kena jadi, ya, part of kita punya culture lah. Bila sembahyang je masjid, bila sembahyang je masjid, ya. Mungkin anak-anak daripada kecil kita dah latih, ya, bukanlah terlalu kecil kan, ya, tapi kita kata bila dah berakal tu, yang bila kita tegur dia boleh diam, sebab kadang budak ni datang dia bising, ya. Kita kena ambil kira lah juga, ya. Kalau dia mengganggu orang tu, orang jadi marah pula, ya. Bukan orang tak suka bawa anak kecil, boleh. Tapi kalau dia sampai mengganggu, berlari-lari depan orang solat, tu kita kata kita nak kena kontrol lah. Kalau tak boleh kontrol, jangan bawa dulu. Sampai dia berakal, ya. Mungkin 6 tahun dia dah cerdik, kita bagi tahu. Nak datang masjid, nak datang surau, jangan berlari, jangan bising. Ya, Allah marah, kita kena bagi tahu dia. Ya, Tuhan tak suka, ya, orang yang mengganggu orang lain. Berdosa kita, kita kena cerita dengan dia daripada awal. Setelah dia faham benda tu, ya, jadi dia tak buat lah di masjid tu. Ya, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada budak yang walaupun budak lain bising, melompat sebagainya, dia tak buat. Sebab bapak dia dah didik dia, datuk dia dah didik dia. Ya, kadang macam tu. Jadi secara umum Haji Mat Syah, ya, kebanyakannya memang kata perkara tu termasuk perkara wajib. Jadi bila wajib tu memang tak boleh tinggal lah, ya. Dalam mazhab kita Syafi'i memang ada keringanan. Sebab dia tak sampai wajib, dia hanya sunnah muakkadah. Ya, kalau dia sampai ke peringkat wajib itu memang hampir boleh kata berdosa lah tuan-tuan. Ya, sebab tu mungkin, ya, kerana level kita hanya sunnah muakkadah, ya, sebab tu ramai yang apa kita panggil mengkesampingkan, ya, keperluan, ya, ataupun tuntutan untuk solat berjamaah. Macam tu je lah. Jadi kena usaha lah tuan-tuan. Ya, memang kita kena berazam supaya, ya, kita dapat, ya, apa ni untuk berjamaah di masjid ataupun di surau lah. Ya, cuma kalau datang masjid lebih utama sebab masjid yang dibuat solat Jumaat dapat pahala iktikaf pula. Ya, dapat pahala iktikaf, dapat pahala tahiyatul masjid, ya. Walaupun kita tak buat tahiyatul masjid tu. Ya, contoh kita datang masjid kan, ya, dah azan, kita pun daripada rumah bersiap nak keluar. Bila sampai di masjid, sebelum kita sempat tahiyatul masjid, ya, dah iqamat. Jadi bila iqamat, ya, maka kita pun nak kejar takbiratul ihram bersama imam. So kita pun takbiratul ihram, ya. Imam pun Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, ya. Kita tak sempat tahiyatul masjid tapi tetap dapat tahiyatul masjid. Ya, kerana solat isyak yang kita buat berjamaah tu, ya, itu adalah solat pertama yang kita buat sebaik saja masuk masjid. Memang kita tak buat qabliyah sebab qabliyah isyak dia tak muakkadah. Tetapi tahiyatul masjid dapat tak? Dapat. Ya, kerana apa? Kerana solat isyak tu termasuk perkara yang kita buat pertama kali sejak masuk masjid. Jadi sebahagian para ulama kata dapat juga pahala tahiyatul masjid. Kalau kat rumah kita tak dapat. Ya, walaupun kita dapat berjamaah tapi tak dapat kelebihan apa ni iktikaf, tak dapat tahiyatul masjid dan tak dapat
apa ni pahala berdoa masuk masjid, ya. Selawat kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, kita masuk dapat pahala. Keluar pun dapat lagi, ya. Bertemu pula dengan orang, ya, bermesra, macam-macam lah pahala ekstra kita dapat. Dan sudah tentu jumlah apa ni jamaah yang datang sembahyang berjamaah ni lebih ramai di Masjid Surau berbanding dengan di rumah kita. Jadi dapat, ya, kelebihan apa ni jamaah yang lebih besar, ya. Dan solat tu kita kata lebih, kalau ada yang khusyuk kita pun dapat dia punya tempias khusyuk tu, ya. Seperti mana haji kan, bila ada orang yang dapat mabrur dalam apa amalan haji, kita yang datang bersama pun sikit sebanyak ada tempias dia. Mungkin kita tak dapat solid, ya, mabrur tu, tapi sikit sebanyak dapat juga tempias-tempias tu, ada kesan pada kita. Dia solat berjamaah sama juga tuan-tuan, ya. Jadi ada yang khusyuk dapat pahala solid penuh, ya. Kita pun dapat tempiah dia. Dapat khusyuk juga mudah-mudahan sikit sebanyak, ya. Jadi doa yang dibaca dalam solat termasuk ihdinas siratal mustaqim, ya, ada yang doanya mustajab, kita pun dapat tempiah-tempiah dia. Itu kelebihan, ya, solat berjamaah di Masjid Surau lah berbanding dengan di rumah. Walaupun kita boleh berjamaah di rumah, tak salah. Ya, tapi macam tadilah, kena usahakan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kena usahakan juga. Ya, sebab tu kita tengok ramai orang, ya, bersusah payah nak beli rumah, ya, ataupun apartmen dekat dengan masjid atau surau. Pasal dia tahu, ya, dia faham. Ya, sebab tu kita tengok di apartmen pun ada surau di bawah tu. Kadang di tingkat 2 contohnya. Ya, ini memudahkan jamaah, tak perlu nak apa ni drive, ya, tak perlu, ya. Kerana ada surau dalam dia punya community tu yang walking distance, ya, ataupun macam tadilah dalam bangunan yang sama. Itu semua perkara-perkara yang Ustaz rasa, ya, alhamdulillah, ya, kita ada apa ni facility macam tu, ya, supaya kita dapat berjamaah. Macam itulah tuan-tuan. Ada lain silakan, ada apa? Ya, Ustaz, ya. Abdullah bin Umi Maktum tu, Umi Maktum tu nama lelaki atau macam gelaran ke macam mana? Anak kepada Maktum, ya. Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum, ya. Maktum tu anak lelaki sulung. Abdullah ni adik kepada Maktum tu. Umi tu mak dia. Umi Maktum tu gelaran ataupun kunyah untuk mak Abdullah tu. Jadi maknanya Abdullah bin something lah, ya. Mungkin nama dia Abdullah bin Ahmad, let's say. Abdullah bin Ahmad, ya. Tapi Abdullah bin Ahmad tu dah familiar sangat. Jadi untuk differentiatekan Abdullah bin Ahmad tu dengan Abdullah bin Ahmad yang lain, ya. Nak differentiatekan dia tu dengan the rest of Abdullah bin Ahmad, maka mak dia pula popular dengan panggilan Ummu Maktum ataupun Umi Maktum. Maka dia pun dinisbahkan pada mak dia. Abdullah, ya, bin anak kepada Umi Maktum, ya, anak lelaki kepada Umi Maktum. Umi Maktum tu mak dia. Bukan nama mak dia, ya, kunyah mak dia. Ya, macam Ustaz pernah sebut, ada seorang sahabat Nabi namanya Syarhabil ataupun Syurhabil. Ya, beliau bin Abdullah. Tapi Syurhabil bin Abdullah tu ramai sangat. Jadi to differentiate between him and the rest of Syurahbil bin Abdullah, maka dibinkan kepada mak dia. Syurahbil atau Syarhabil bin Hasanah. Hasanah tu nama mak dia. Ya, mungkin mak dia tu Umi siapa kita panggil, ya? Umi Aiman contoh. Jadi Aiman tu anak sulung dalam keluarga dia tu lah, ya. Dan si Syurahbil ni bukanlah anak sulung, ya. Macam Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah tu confirm bukan anak sulung. Sebab kalau dia anak sulung, dah tentulah mak dia, ya, Abdullah bin Umi Abdillah contoh dia. Tapi tak kan, ya. Meaning Maktum tu abang kepada Abdullah tadi. Boleh agak lah tuan-tuan. Ya, sometimes benda-benda tu dia common sense aja lah. Okey, ya, Umi Maktum tu perempuan, mak dia. Ya, nama sebenar kita tak tahu, ya. Mungkin dalam, ya, apa kisah para sahabat ni mungkin ada lah, tapi Ustaz setakat ni tak jumpa lagi lah. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Kalau ada apa-apa. Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita masuk pada hadis 427, ya, daripada Ibni Abbas. Tadi daripada Abi Hurairah. Ya, ini daripada Abdullah bin Abbas, ya, seorang budak kecil lah, ya, masa Nabi wafat baru berusia 13 tahun. Belum akil balik pun, ya. Jadi maknanya orang Arab ni pun sebahagian dia tidaklah kita kata, ya, umur 10 tahun, ya, dah akil balik, ya. Ada juga yang lambat, ya, macam Abdullah bin Abbas. Jadi masa dia buat haji bersama Nabi, masa tu dia kata aku belum akil balik lagi, ya. Masa Nabi wafat dia belum akil balik. Selepas Nabi wafat baru dia akil balik, ya. Jadi dia antara sahabat yang kecil, ya. Tetapi walaupun dia sahabat kecil, Nabi doakan dia, ya. Sebab tu kelebihan Abdullah bin Abbas,
walaupun dia hafal hadis juga, tapi dia nombor 5. Ya, Abu Hurairah nombor 1 kan, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik, nombor 4 Aisyah, nombor 5 baru dia. Walaupun dari segi hafalan hadis dia tak adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia top 5 lah. Ya, bukan top 4 kan, ya orang lain. Tapi dia lebih dalam bidang tafsir Quran pula, kerana Nabi doakan dia ketika tahnik. Jadi masing-masing lah Nabi buat kelebihan, ya. Allah buat kelebihan masing-masing. Abdullah bin Abbas, ya, dia riwayat daripada Nabi, selawat dan salam ke atas baginda. Nabi kata apa? Ya, man sami'an nida, ya. Man sesiapa, lelaki atau perempuan, tapi khusus lelaki lah biasanya, sebab perempuan tak ada tuntutan pergi masjid, melainkan dia nak pergi, silakan. Ya, man sesiapa, lelaki khususnya, sami'a yang mendengar an-nida, mendengar panggilan atau seruan. Ya, maksud an-nida di sini adalah nida us-solah. Ya, sebab tadi kita dah jumpa perkataan yang Nabi guna, ya, dalam hadis 426. Ya, Nabi tanya kan, apa ni Abdullah, engkau dengar tak an-nida? Ya, maknanya an-nida bis-solah ataupun nida us-solah dipanggil. Ya, dia panggil nida us-solah. Ya, ataupun an-nida, ya, an-nida bis-solah. Ada ni perkataan yang digunakan lah. Dia nak guna alif lam an-nida pun boleh. Tapi kalau nak guna an-nida bis-solah, ya, seperti mana dalam hadis yang ke 426 tadi. Kalau tidak, kita panggil an-nida saja. Apa makna an-nida? Mana seruan. An-nida boleh makna doa. An-nida boleh makna panggilan. Kita panggil anak kita an-nida. Tetapi juga, ya, di sini merujuk kepada panggilan khusus. Mana panggilan untuk solat. Ya, jadi bila ada panggilan untuk solat, sesiapa yang dengar, maka falam ya'ti, maka dia tak datang. Ya, dia buat tak tahu je. Ya, fala solata lahu illa min uzrin. Ya, jadi dianggap tidak ada solat baginya. Tidak ada solat tu maknanya macam tadilah, bukan mana solat dia tak sah. Kalau dia sembahyang kat rumah, solat sah. Ya, tapi macam tak ada value lah. Ya, senang cerita tak ada value di sisi Allah. Ya, pahala dapat. Ya, tapi value sebab apa? Sebab tuntutan untuk kita berjamaah tadi. Ya, kecuali Nabi kata illa min uzrin, melainkan dia ada uzur. Ya, mungkin kaki sakit ke, ya, ataupun tak boleh bergerak, ya, ataupun apa sajalah, ya, dia kena demam yang dia kena kuarantin diri dia, atau lain cerita. Ya, kalau kena kuarantin, sembahyang berjamaah di rumah pun tak boleh kan, sembahyang seorang-seorang di bilik lah. Ya, jadi ada pengecualian. Pengecualian tu adalah uzur. Uzur tu boleh makna pelbagai, bukan mesti sakit je. Ya, dia tengah apa, kita ada urusan contoh. Ya, ada urusan, ya, tengah buat majlis sebagai contoh. Ya, jadi mereka solat juga berjamaah tapi di rumah. Kerana kebetulan ada majlis, ya, dan majlis itu tak boleh dilambatkan sebagai contoh. Ya, ada orang jauh nak balik, ya, ada orang musafir datang. Ya, jadi dia ambil peluang untuk melewatkan sembahyang isyak tu, ya, dan dia buat di rumah sebagai contoh. Jadi adalah sebab tertentu, ya. Uzur ni bukan mesti sakit, tuan-tuan, ya. Uzur ni apa saja yang menghalang kita daripada pergi solat berjamaah tadi. Apa urusan, apa-apa sajalah. Tak mesti sakit, ya. Apa saja, ya, yang boleh masuk kategori uzur. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah, ya, nombor 7 lah dalam senarai penulis kitab. Ya, nama kitab dia Sunan Ibnu Majah, kita dah tahu. Ya, dia orang Parsi juga, ya, daripada Iran, ya. Wa Daraqutni, Imam Daraqutni daripada Iraq, ya, Imam negeri kapas, ya, Dar negeri cotton, ya. Daraqutun makna negeri yang the land of cotton, ya. Biasanya the land of cotton merujuk kepada Iraq, ya. Walaupun Mesir pun ya, tapi Iraq pun tak dinafikan kualiti dia, ya. Wa Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban, ya, juga ulama hadis yang datang kemudian, wal Hakim, Imam Al-Hakim, ya, wa isnaduhu ala syarat Muslim. Jadi walaupun Imam Muslim tak riwayat hadis ni, tetapi, ya, mereka ni, ya, Ibnu Majah, Daraqutni, Ibnu Hibban, ya, terutamanya Al-Hakim, dia menggunakan syarat-syarat dalam penilaian hadis yang pakai oleh Imam Muslim. Sebab kita tahu kan, penilaian yang paling ketat Imam Al-Bukhari nombor 1, nombor 2 Imam Muslim. Dua-dua kitab ni dipanggil kitab sahih. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Dan mereka menggunakan, ya, syarat penapisan tu memang kita kata, ya, memang dia teliti dan ketat. Nak masuk hadis tu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tu memang banyak tapisan dia. Jadi apa ni, Imam Al-Hakim, ya, beliau ni Imam Al-Hakim, ya,
Dia Al-Hakim ni orang Parsi juga. Ya, jadi beliau telah mengumpul hadis-hadis lain yang Imam Bukhari Muslim tak masukkan dalam kitab dia. Sebab hadis ni ada 1 juta lebih tuan-tuan, ya. Jadi yang Imam Bukhari masuk dalam buku dia cuma 7,500 hadis. Imam Muslim pun 7,500. Ya, baru 15,000 tuan-tuan, ya. Hadis berjuta. Jadi Imam Al-Hakim, ya, dia kumpul lagi hadis-hadis, ya, dan dia gunakan kaedah, ya, maknanya filtering apa ni, tools yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. So dia kumpulkan hadis-hadis dia, ya. Jadi hadis-hadis itu disebut ala syarat Imam Muslim. Jadi maknanya kalau kita nak guna pakai Imam Muslim punya syarat, hadis itu acceptable. So itulah yang diguna pakai. So makna hadis ini kuat lah, boleh pakai. Ya, walaupun di sini disebut hadis itu hasan, ya. Lakin rajjaha ba'duhum, ya, waqfahu. Jadi ada sedikit kekurangan lah, ya. Jadi bila ada sedikit kekurangan tu, dia tak jadi sahih, dia turun sikit, dia jadi hasan, tuan-tuan. Tapi boleh terima. Ibnu Majah, ya, Imam Daraqutni, Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Hadis ni hasan, hasan boleh pakailah. Ya, menunjukkan bahawa betapa pentingnya solat berjamaah di masjid kecuali ada uzur. Kalau ada uzur lain lah. Ada sebab-sebab tertentu yang kalau kita pergi juga, ya, macam kadang susah sikit lah, ya. Pasal mungkin kita ada urusan yang lain, ya, yang memerlukan untuk apa kita panggil, ya, untuk tak boleh pergi. Ya, ada benda lain kita kena attend sebagai contoh. Ya, tak boleh pergi, ya. Jadi oleh kerana itu maka kalau tak ada uzur, macam tadilah, by hook or by crook, kena pergilah tuan-tuan, tak ada pilihan. Ya, usahakan. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, ya, mudahkan aku untuk solat berjamaah di masjid. Ya, jadi maknanya kalau kita dah niat macam tu dan kita pun bersungguh, insya-Allah, ya, diberi jalan tuan-tuan. Pasal benda apa pun kalau kita buat secara bersungguh, ya, Allah akan buka, ya, Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita punya intention pun tak kuat, ya, semangat kita kurang, memang macam itulah tuan-tuan. Apa saja, ya, belajar ke, bekerja ke, ya, ataupun apa saja. Kalau semangat kita kuat, memang dia jadi, ya. Tapi kalau kita lebih kurang aja, dia macam itulah. Ya, result dia tak berapa cantik lah, ya. Jadi benda-benda tu memang dia punya apa kita panggil common sense dia macam itulah, ya. Jadi logik dia macam tu. Tetapi macam tadilah, ya, kalau ada uzur, bolehlah kalau ada uzur. Kalau tak ada uzur, usahakan juga untuk pergi, ya. Solat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ni dalam mazhab kita Syafi'i, dia sunnah muakkadah. Alhamdulillah, dia sekadar sunnah muakkadah. Kalau dia wajib, berdosalah kita, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah kita kata ada lagi keringanan, ya, yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab perkara solat berjamaah ni ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata wajib, ya, ada yang kata sunnah muakkadah saja. Tapi dia tak kata sunat biasa. Dia sunnah muakkadah. Mana sunat yang, ya, level paling tinggi lah. Ya, yang kita jangan tinggal. Macam solat duha jangan tinggal. Ya, tapi solat duha tak perlu berjamaah. Solat witir tak perlu berjamaah. Ya, tapi solat fardu ni, ya, dia memang dia punya tuntutan tu untuk berjamaah. Ya, jadi bukan semua solat berjamaah kan. Solat tahajud tak perlu berjamaah. Solat witir tak perlu. Solat duha tak perlu. Qabliyah ba'diyah tak perlu berjamaah. Ya, dan kita boleh buat di rumah kalau rumah kita dekat. Ya, tapi kalau rumah kita jauh, ya, jadi semayang di masjid lah. Datang awal sebelum daripada masuk waktu. Macam itulah tuan-tuan. Okey, ya, itu hadis yang ke 427. Ada apa-apa? Silakan. Kalau ada. Ustaz, An-Nida As-Solah Seruan. ialah hadis 426 Rasulullah spesifikkan An-Nida As-Solah kan. Tapi hadis 427 just An-Nida. So sama je lah ya Ustaz. Sama. Tapi an-nida tu kena faham lah, ya. Sebab ni dalam konteks apa? Dalam konteks solat berjamaah ni, ya. Sebab hadis ni telah dikumpulkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dah kumpulkan. Bila dia dah kumpulkan tu, ya, dia mudah lah. Ya, maknanya kita dah tahu dah. Ni dalam bab yang berkaitan dengan apa? Ya, bab yang berkaitan dengan solat berjamaah. Kita dah tahu dah, ya, cerita dia. Jadi bila cerita dia macam tu, ya, kita faham lah, ya. Memang dia punya apa kita panggil, ya, dia punya apa ni istilah an-nida tu merujuk kepada seruan untuk solat. Ya, seruan untuk solat. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi silakan. Ada Yang Al-Hakim tu yang nyanyuk tu Ustaz dia sampai umur 60 ke atas, ya, dia Allah uji dia
dengan nyanyuk tadi, ya. Jadi kalau dia riwayat sebelum umur 60, kita terimalah. Tapi kalau dia riwayat selepas umur 60, setelah dia diuji oleh Allah dengan nyanyuk, maka hadis-hadis itu tak terpakailah. Walaupun dia kata sahih, walaupun dia kata hasan, kita tak pakai, ya. Sebab itu ya, Ibnu Hajar, ya, bila dia tengok apa ni Al-Hakim yang sebut, ya, maka sebab dia tak hidup sezaman dengan Al-Hakim ni, Al-Hakim lagi awal. Dia tengok ulama lain kata apa. Oh, Ibnu Majah pun bawa hadis ni, Daraqutni pun bawa, Ibnu Hibban bawa. Jadi dia ambil pandangan bahawasanya hakim ketika meriwayatkan hadis ni, dia belum nyanyuk lagi. Itu yang boleh terima tu. Ya, cuma macam tadilah, ya, dia tak sampai kepada sahih, dia hanya hasan. Tapi hasan still acceptable, boleh pakai, tuan-tuan. Jadi ya, sebab tu kita tengok kadang-kadang pasal apa ramai sangat ni. Tak cukup ke Al-Hakim saja. Kerana mungkin ya hadis yang berkaitan dengan tidak ada solat bagi orang yang dengar azan tadi, yang melainkan dengan uzur, ya, didapati ya bahawasanya ada orang bertikai. Dia kata hadis ni Hakim riwayat ya masa dia dah nyanyuk. Ya, jadi oleh kerana tu tak cukup kita kata Al-Hakim saja. Ibnu Hajar pun cari lagi, ya. Rupanya dalam Ibnu Majah pun ada. Dalam hadis Imam Daraqutni pun ada, Ibnu Hibban pun ada. Jadi kuatlah. Yang itu yang dia berani, ya, untuk memberikan status hadis ini hasan. Kita boleh pakailah. Pasal bukan Al-Hakim seorang aja. Ada Ibnu Majah pula, Daraqutni pula, Ibnu Hibban, ya. Jadi dia letakkan perawi-perawi hadis yang lain ni untuk apa? Ya, untuk memperkuatkan riwayat hadis ni. Itulah dia punya tujuan dia. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak ada isu, tuan-tuan. Kalau Bukhari seorang-seorang je, kita terima. Kalau Muslim seorang-seorang, kita terima. Tapi kalau Abu Daud, At-Tirmizi, ya, Ibnu Majah, An-Nasai, nanti dulu, tuan-tuan. Kita tengok ada tak supporter daripada hadis-hadis lain. Ada Daraqutni, ada Ibnu Hibban, ada Ibnu Khuzaimah, kita terima. Dia memang macam tu, dia punya kaedah dia. Ya, terutamanya Al-Hakim. Kerana Al-Hakim, Allah uji dengan apa tadi? Ya, dengan nyanyuk tadi. Jadi kita pula tak tahu yang masa dia riwayat tu dia nyanyuk ke belum, kita tak tahu. Ya, melainkan anak murid dia. Ya. Jadi anak murid dia yang terima tu siapa dia? Jadi bila kita tahu ya dia punya apa? Ya, dia punya keadaan, maka Ibnu Hajar yang menulis kitab ni dia cari lagi sumber lain. Ya, dia buat double check lagi, ya. Dia buat cross reference. Ada tak dalam kitab lain? Ada, Ibnu Majah kata ada. Imam Daraqutni kata ada, Ibnu Hibban kata ada. Jadi kuatlah hadis ni, ya. Jadi walaupun dia tidak sahih, dia naik kepada hasan, bukanlah dhaif kita kata, ya. Tu cerita dia. Okey, ya, tuan-tuan, itu technicality lah, tapi tuan-tuan ambil fahamlah sikit sebab nanti bila kita dengar ceramah ke kuliah ke apa, bila orang tersebut riwayat Al-Hakim, nanti dulu. Ya, kita kena tanya, Al-Hakim riwayat tu bila? Kalau kita tak pasti, kita tengok, ya, hadis yang sama ada tak ulama lain riwayat. Jangan cari Bukhari Muslim, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan faham kan? Pasal apa bila Al-Hakim riwayat, ya, Bukhari Muslim tak riwayat. Sebab memang Al-Hakim dia hanya ambil hadis-hadis yang Bukhari Muslim tak riwayat. Tuan-tuan faham tak? Haji Asy'ari faham tak maksud Ustaz? Faham, Ustaz. Alhamdulillah, ya. Selepas Bukhari dan Muslim dah kembaskan buku dia. Kitab dia. Okey, ya. Jadi maksudnya yang Bukhari 7,500 hadis. Semua sahih. Hampir semualah. 99%. Imam Muslim another 7,500. Ya, more or less. Bila kita gabung dua-dua, 15,000. Sedangkan hadis ada 1 juta lebih. Ya. Imam Bukhari ketika mengumpulkan hadis Sahih Bukhari tu, ya, dia ambil 600,000 hadis, tuan-tuan. Jadi dia ambil yang paling kuat. Ya. 7,500. Ada berapa lagi, tuan-tuan? Ya, ada apa kita panggil, ya, ada more than 500,000 lagi. Yang daripada 500,000 tu Imam Al-Hakim ambil pula. Dia ambil pula, tuan-tuan. Ya, dan dia guna syarat Bukhari dan Muslim. Dia guna. Dia tapis tu, jadi patutnya hadis dia bagus dah. Memang hadis dia bagus, ya. Dia tak panggil hadis dia sahih, dia panggil Mustadrak Al-Hakim. Nama kitab dia Mustadrak Al-Hakim, ya. Jadi masalahnya Allah uji dia. Patutnya kitab dia jadi nombor 3 paling baik lah. Ya, pasal selepas Bukhari Muslim, ya, dia lah patutnya. Tetapi Allah uji dia. Ya, Allah uji dia dengan nyanyuk. Jadi bila masalah nyanyuk tu, umur dia 60 lebih dah. Tetapi dia masih hidup lagi. Ya, masih ada pelajar datang jumpa dia. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia macam tuan-tuan pun tahu kan, orang nyanyuk, ya. Kadang-kadang dia elok, dia boleh bercakap betul. Kadang-kadang dia lupa-lupa. Jadi
masa dia mengajar anak-anak murid dia tu, ya kita tak tahu dia lupa-lupa ke ataupun dia stabil, kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, cara untuk kita tahu ialah dengan kita tengok ulama lain, ulama hadis lain ada tak riwayat wording yang sama, hadis yang sama. Ada tak? Ada. Bila ada, ya kita terimalah. Itu yang jadi hasan tu tuan-tuan. Ya kita terima. Walaupun tak sahih, ya dia jadi hasan. Tak apalah, macam itulah cerita dia. Sebab hadis ni banyak tuan-tuan. Dia bukan macam Quran. Quran memang fix. Ya, kita kata 6,000 ya 236 ya 6236 secara umum lah. 6,236. Dia takkan bertambah ataupun berkurang, takkan. Dia memang fix. Tapi hadis tak boleh tuan-tuan. Hadis ni banyak beribu-ribu ya. Sebab tu mengaji hadis ni memang tak habis tuan-tuan ya. Ha, jadi kalau habis pun maknanya biasa orang Bukhari Muslim lah. Ya, maknanya kita baca kulit ke kulit. Ya, kalau ustaz pun personally saya Bukhari tu kita habis. Kita mengaji dengan guru lah ya. Maknanya daripada hadis pertama sampai 7,500. Pergi semua tuan-tuan. Satu. Ya, memang pergi satu. Ya, itu pun kadang dia tak sempat nak syarahkan semua. Ya, dia tak sempat nak interpret ya. Kita terpaksa tengok pada kitab lah ya ataupun berguru dengan guru lain lah pula ya. Jadi maknanya bau Bukhari, lepas tu Muslim pula tuan-tuan ya. Jadi Ibnu Majah pula, An-Nasai, oh dia ada banyak tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita tak baca habis lah. Dengan guru pun kadang-kadang tak sempat ya. Mana kadang-kadang kalau hadis itu macam kita kata apa ni Imam Tirmizi ya, dia lebih kurang 4,000 lebih hadis. Mungkin yang ustaz sempat baca ya dengan guru maknanya 2,000 je. Yang lain tu terpaksa baca sendirilah. Ya, pasal masa kita bukan banyak kan ya, kita tak sempat bersama dengan guru tu. Sebab kadang-kadang guru kita duduk di tempat dia tu sekejap. Ya, patutnya kita nak habiskan tu 4 bulan contoh. Ustaz sempat dengan dia 2 bulan aja. Jadi bila 2 bulan kita hanya boleh half of the kitab. Yang lain tu kena baca sendiri ataupun dengar daripada rakaman-rakaman lah sebab tak ada cara. Ya, dengar daripada rakaman ya. Kalau dulu kita kata bukan macam sekarang senang. Dah ada YouTube ya, dah ada apa kita panggil ya, dah ada dalam bentuk audio yang canggih lah. Dulu tak ada tuan-tuan, dulu kaset. Ya, kadang-kadang kita tak dengar habis ya ataupun hilang. Ya, jadi macam itulah ya dia punya cerita ni. Jadi dia mengambil masa yang lama tuan-tuan ya. Kita pun tak boleh nak duduk lama-lama ya. Bolehlah kita pergi Mesir kita kata ya untuk sambung mengaji ya. Mungkin 6 bulan boleh. 6 bulan tak habis semua kitab. Macam itulah tuan-tuan, tu cabaran dia. Ya, sebab tu tuan-tuan kebanyakan para ulama silam ni, kebanyakan mereka ni ya kita tengok ramai yang anak orang kaya. Pasal dengan sebab kaya tu, bapa dia punya harta, anak-anak dia boleh belajar penuh masa. Ya, macam contoh kita kata Abdul Rahman bin Auf kan. Abdul Rahman bin Auf dia orang kaya. Ya, dia banyak infak ya. Jadi sebab tu anak dia ya anak dia namanya Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. Ya, Abu Salamah ni bukan Abu Salamah suami kepada Ummu Salamah ya. Itu dah meninggal masa perang ya, lepas pada perang Uhud kan dia cedera parah. Ini Abu Salamah ni anak pada Abdul Rahman bin Auf. Jadi oleh kerana bapa dia orang kaya, jadi dia boleh belajar banyak tempat lah. Pergi sana, pergi sini, boleh belajar. Sebab bapa dia ada duit. Ya. Tapi kalau orang yang tak banyak duit, ya, macam Imam Syafi'i sebagai contoh, dia berharap kepada scholarship. Ya. Sebab tu bila dia datang Madinah, dia tak ada duit tuan-tuan. Tapi dia dapat scholarship daripada Imam Malik. Dapat belajar daripada Imam Malik. Ya. Kemudian dia pun bekerja, pergi Yaman, belajar pula kat Yaman. Ya. Di Yaman kena fitnah, ya, kena tangkap tuan-tuan. Ya. Masuk penjara pula. Ya, di Baghdad ya. Tapi ada hikmah dia. Bila di Baghdad ada kawan dia tolong dan dia belajar daripada di Baghdad pula. Jadi kebanyakan ya kita kata para ulama ni kalau dia bukan anak orang kaya memang susahlah kehidupan dia. Cuba tuan-tuan bayanglah. Dia makan lebih kurang aja Imam Bukhari, bukan anak orang kaya. Ya, jadi zaman sekarang pun sama tuan-tuan. Ya. Jadi macam zaman sekarang ni kita ada satu center untuk belajar hadis ni di South Africa. Ya, bukan semua orang boleh hantar anak pergi South Africa tu. Ya, cost of living tinggi, lepas tu crime rate-nya tinggi. Ya, dia macam itulah belajar ya. Dan South Africa ni kalau tuan-tuan tengok ada ustaz-ustaz yang belajar South Africa ni baguslah ya, sebab yang pertama Arabik dia bagus, yang kedua ya English pun bagus, nombor 3 dia punya Urdu. Tetapi ada juga South Africa, Urdu dia tak banyak ya, dia English Arabik je. Sebab guru-guru dia sebahagian ya adalah orang South Africa, sebahagiannya orang India. Jadi kalau betul-betul India, dapatlah kita Urdu pun dapat. Ya, tapi tak ramai lah yang boleh macam tu ya. Dan kena duduk sampai 7 tahun, 8 tahun. Kalau mak bapak kita bukan orang senang, siapa nak sponsor tu? Tak ada scholarship. JPA tak bagi scholarship. Dia untuk sambung belajar di South Africa tak ada tuan-tuan.
Mana ada, ya. JPA akan bagi untuk diploma, ya, first degree, master, PhD, itu macam tu. Yang lain tu kita kena belajar kat luar. Kalau ustaz personally, universiti juga, tapi kita pergi mengaji kat luar. Ya, kita kena macam tu lah, ya, balik pada universiti, ya, pergi ke rumah syekh lah, ya, pergi rumah dia. Itu pun kadang tunggu syekh tu, ya. Dia tak balik, dia pergi mengajar kat luar, tunggu kat rumah dia. Dia balik baru dia nak berehat. Ya, kadang-kadang kita datang tu 4 jam tu, kadang-kadang 1 jam je dengan dia. Sebab perjalanan dah lah jauh, ya. Maknanya cabaran tu hebat, tuan-tuan, ya. Kalau kita ada duit tak apalah, mak bapak kita boleh sponsor, okey, tapi kalau mak bapak tak boleh sponsor, tak upaya, tuan-tuan, ya. Sebab kebanyakan orang belajar untuk dapat sijil, ya, untuk sertifikat, ya, supaya dapat kerja, tuan-tuan. Jadi memang mengaji agama ni dia bukan untuk tujuan dapat kerja. Kalau tujuan kita untuk dapat kerja, dia macam tu lah, dapatlah kerja. Tapi ilmu lebih kurang je lah. Ya, ni Ustaz cakap terus terang lah, tuan-tuan, ya. Sebab ramai orang, ya, memang kerja kebanyakannya apa ni, belajar untuk kerja. Memang betul. Ya, sebab nak jadi pensyarah universiti, nak kena ada PhD. Ya, kalau tak ada PhD tak boleh, ya. Jadi macam mana nak buat, tuan-tuan, ya? Kita nak ambil masa pula nak belajar hadis, belajar tak sempat, tuan-tuan, tak boleh, ya. Especially kalau dah kahwin pula, ya, lagi payah. Kalau isteri kita faham, tak apa, senang. Ya, mak ayah kita faham, okeylah, ya. Tapi kalau mak ayah kita kerja biasa, ya, kalau ada tanah, ada apa, tak apalah, ya. Dia boleh jual tanah, dia boleh apa untuk sponsor kita belajar. Kalau tidak, macam mana? Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab tu kebanyakan, ya, apa ni, pelajar agama kebanyakannya habis degree, habis dia kerja dekat sekolah mengajar, ya, ada yang masuk universiti dan sebagainya, macam tu lah. Jadi kebanyakan nak tumpu, nak mengaji hadis habis semua kitab-kitab, mengaji fiqh, mengaji sirah, mengaji apa, tak ramai, tuan-tuan. Tak ramai, ya. Sebab dia memerlukan duit. Kena ada scholarship, ya. Kalau ada scholarship, okey. Tapi siapa nak bagi scholarship belajar lama-lama, tuan-tuan? Ya, PhD pun berapa lama, ya. Paling maksimum apa, Haji Asyari, maksimum PhD UiTM boleh bagi berapa lama? 5 ke 6 tahun. 6 tahun tu pun dah bising dah, tuan-tuan. Nak kena balik. Dekat maksimum. Macam mana, Haji? Kalau 6 tu 7 lah paling lama, 7 tahun. Paling lama, tuan-tuan, ya, 7 tahun. Ya, 7 tahun tu baru habis degree, tuan-tuan. Degree dekat South Africa. Ya, belum master lagi pun, ya. Nak sambung pula lagi another 4 years pula. Ya, maknanya tak mampu, tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz-ustaz balik dari South Africa, orang panggil Maulana. Maulana tu maknanya baru degree tu, baru degree. Ya, orang panggil Maulana. Sebab dia sistem macam tu. Kalau kita degree holder lah kan, ya, panggil ustaz lah. Tapi kalau nama Maulana tu biasanya, ya, dia habis degree di South Africa ataupun di India, Pakistan. Kita panggil Maulana, ya. Kalau dia sambung master pula, dia panggil mufti lah, ya. Istilah dia mufti. Bukan makna dia mufti negeri Perlis ke negeri Selangor, bukan. Itu memang istilah dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Itu sistem India punya, ya. India, South Africa, Pakistan di India macam tu. Kalau first degree dia panggil Maulana. Kalau dia ada master, dia panggil mufti pula. Ya, tu kadang dulu pun kita pelik juga. Mufti mana? Ya, macam mufti Meng tu kan? Ya, mufti Meng tu, ya, dia memang mufti Zimbabwe. Ya, tu memang mufti, ya. Tapi ini bukan mufti tu. Ini mufti makna level master. Ya, memang kemas lah kita kata, ya. Dan mufti punya level tu, ya, kalau di South Africa ataupun di India tu kita kata macam dia tak ada PhD lah, ya. Tapi maknanya satu level lah. Dia boleh pergi lah, tuan-tuan, bagus lah, ya. Sebab kita tengok di antarabangsa pun, ya, kebanyakan contoh kita kata penasihat apa ni, apa, syariah, ya, untuk bank-bank antarabangsa, ya, bank-bank Islam di kota dan sebagainya, sebahagiannya kita kata ada PhD, sebahagian tak ada PhD tapi title dia mufti dan dia jadi head of the apa kita panggil Syariah Advisory Council tu. Jadi orang kata dia mufti, ya. Mufti negeri mana? Bukan mufti negeri mana? Level dia, level master dia, ya. Tapi kadang-kadang lebih kemas daripada orang yang ada PhD. Macam itulah, tuan-tuan, ya. Okey, itu kalau Ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Ya, sorry, tuan-tuan, ya. Ni Ustaz cerita sebab paling kurang tuan-tuan kalau dengar orang tu, tuan-tuan tahulah, nanti tuan-tuan tahu Maulana. Tapi kita Malaysia sebab kita tak tahu. Ya, kita tengok je orang tu macam style tabligh sikit, kita panggil Maulana. Tak boleh, tuan-tuan. Tak sesuai. Ini bukan level Maulana. Ya, Maulana tu mengaji 7-8 tahun lah. Ya. 7-8 tahun tu kadang dia dah habis Quran dulu, ya, dah menghafal Quran dulu, ya, dah mengaji banyak tempat dah, betul sambung aja di sana. Dulu orang Malaysia yang banyak hantar anak pergi South Africa ni adalah kebanyakannya MAS punya staff, tuan-tuan. Ya, sebab mereka kru kan. Ya, jadi boleh dapat apa ni tiket, ya, tiket murah lah.
sama ada free ataupun tiket murah, ya. Jadi anak tu boleh belajar sana. Dia pun boleh datang ziarah anak, boleh bawa bekalan makanan apa semua sebagainya. Dululah, ya, masa apa kita panggil, masa MAS ada apa ni, ada penerbangan ke Joburg, ya, Johannesburg kita kata, ya. Itu ramailah kaki tangan MAS yang Ustaz tahulah, ya, ramai yang hantar anak. Sama ada mereka ni pilot ataupun cabin crew lah, ya. Ramai yang hantar anak pergi ke sana untuk belajar sebab macam tadi lah, ya, pasal mereka kerja dengan syarikat penerbangan. Kita pula memang ada penerbangan, ya, sampai ke Joburg. Tapi kalau sekarang payah sikit lah tuan-tuan, ya. Perlukan memang mak ayah tu kena ada duit lah. Kalau tidak, tak boleh sponsor anak untuk belajar. Sebab JPA tak bagi scholarship. MARA ke, ya, kerajaan negeri tak bagi scholarship. Ya, tapi mereka ni kalau balik tuan-tuan, ya, kebanyakannya jadi penasihat syariah lah, bank. Ya, bank apa, Afin Bank, ya, sebagai contoh. Maybank Islamik lah apa semua sebagainya, ya. Jadi mereka ni memang antaranya memang hebat lah. Kelebihan mereka ni pasal dia boleh English. Dia boleh English, ya. Sebab kalau ustaz-ustaz kebanyakannya English tak boleh. Ya, Arabik memang bagus, ya. Urdu sebahagian boleh. Ya, tapi English kurang. Jadi English kurang, payahlah nak jadi syariah apa ni, advisory council, ya, untuk apa, untuk bank-bank tak boleh, ya. Macam itulah cerita dia tuan-tuan. Itu sikit gambaran kalau Ustaz boleh share dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan paling kurang bila tuan-tuan dengar ada orang dipanggil mufti ke dipanggil maulana, dia asal belajar daripada India, Pakistan ataupun South Africa, paling kurang tuan-tuan tahu, oh, dia ni level mana. Macam tu tuan-tuan, ya. Okey, ya, ada apa nak tanya, silakan. Ya. Ustaz, ni Ya. ada satu penceramah, dia quite famous jugalah. Nama dia, orang panggil dia Sheikh Appleby. Dia kalau tak silap datang dari South Africa. So, nama Sheikh tu orang bagi ke macam mana? Atau makna cikgu or something? Yalah, macam kita kata apa ni, apa kita panggil, ya, Ustaz siapa? Ustaz Husin Yi contoh kan, orang panggil Syekh Husin Yi, ya. Jadi Syekh ni orang panggil lah. Macam, ya, macam ustaz juga kan, ya. Itu kan panggilan masyarakat. Tapi ustaz ni terlalu mudah sangat orang bagi. Kalau dia bercakap agama je orang panggil ustaz. Orang panggil ustaz kan, ya. Sedangkan kadang background dia tak ada diploma pun, tak ada degree dalam pengajian Islam kan, melainkan dia mengaji pondok, ya, macam Ustaz Azhar Idrus contoh. Dia pun tak masuk universiti mengaji pondok, ya. Jadi orang panggil dia ustaz, ya. Kalau Syekh ni umum lah, ya. Sebab tu Syekh Husin Yi, ya, dia mengaji Madinah, ya. Tak ada master pun, setakat ustaz tu tak ada master pun, ya. Tapi dia banyak buat dakwah lah, banyak convert orang masuk Islam, ya, ajar orang masuk Islam. So orang panggil Syekh, ya. Dia dapat datuk pula kan, ya. Syekh datuk orang panggil. Dia bukan bukan dia tak ada title yang tertentu lah. Ni orang lah panggil, orang bagi, ya. Sebab nak panggil ustaz macam biasa sangat kan. So naik level sikit lah, ya, Syekh. So Syekh Appleby tadi, ya, ustaz tak pasti, ya. Mungkin adakah dia melalui sistem di South Africa tu ataupun tak, ustaz tak tahu. Ya, kalau dia melalui sistem tu patutnya dipanggil Maulana lah. Ya, memang lepasan daripada, kalau tuan-tuan tengok dalam apa kita panggil, ya, Maulana Asri contoh di apa kita panggil di Kelantan, ya. Di Kubang Krian dia ada madrasah dia, ya. Jadi dia ada masters, ya, daripada Pakistan, ya. Cuma tak tahu pasal apa orang tak panggil dia mufti. Mungkin orang boleh panggil dia mufti, tapi mufti tu pelik sikit kat Malaysia. Kalau dia panggil mufti, nanti orang tanya mufti Kelantan ke? Bukan, mufti Kelantan orang lain. Jadi mungkin dia pergi pada taraf Maulana. Tapi memang dia panggil Maulana. Maulana memang lepasan India, Pakistan dan juga South Africa. Lepasan lain orang tak panggil Maulana. Ya, tu biasanya macam tu lah. Itu memang universiti ataupun madrasah yang mengajar tu memang bagi dia. Siapa-siapa yang graduate untuk first degree, dia panggil Maulana. Kalau sambung master, dia panggil mufti. Itu istilah dia tuan-tuan. Ya, setakat ni Ustaz tak dengar. Ustaz tak dengar lagi lah, ya, orang yang dipanggil mufti itu kalau kat Malaysia orang Melayu tak pernah dengar lagi lah. Kecuali dia memang mufti negeri lah. Itu setakat pengetahuan Ustaz lah, ya. Okey, ada lain? Silakan tuan-tuan, ya. Tadi Ustaz cakap tahajud tu buat sendiri kan? Ya, betul. Tapi kalau Ramadan, the last 10 days tu, Masjid Taqwa dia ada ajak kita datang 4:30 salat tahajud. Macam mana tu? Sama lah macam Nabi pun, ya. Nabi memang iktikaf dan sembahyang malam 10 malam terakhir. Nabi mengimamkan solat para sahabat. So, acceptable lah. Pasal Nabi pun buat, ya. Dan so itu ya. Solat malam memanglah kita dah buat tarawih tu semua. So yang 4:30 tu kita kira dia tahajud ke atau yalah memanglah dia ada solat malam. Betul. So tahajud lah macam di Mekah jugalah, ya.
Maknanya dia ada tarawih, kemudian dia sambung, dia berehat malam, lepas tu sambung malam. Itu macam yang Nabi buat jugalah. Ya. Cuma Nabi ni, pasal Nabi tidak mula immediately after Isyak kan. Ya, kadang Nabi lewat kan. Cuma macam tadilah, ya. 10 malam terakhir memang Nabi iktikaf di masjid. Nabi tak balik rumah. Jadi bila Nabi tak balik rumah tu, sembahyang malam Nabi memang di masjid. Sampailah dekat-dekat nak subuh kan. Jadi yang kita buat sekarang ni macam tu lah lebih kurang. Ya, memang dia bukan tarawih lagi lah. Tarawih dah selesai. Sembahyang malam. Ya. Dan Nabi tidak juga apa ni 10 malam terakhir je. Ya, Nabi juga sembahyang di rumah baginda, di rumah isteri baginda. Dan Nabi juga solat di di mihrab tahajud di belakang rumah Fatimah. Ya, belakang rumah Fatimah ada kawasan macam bangsal, ya. Ada mihrab tahajud. Sekarang ni kawasan macam pangkin. Kalau orang lelaki boleh tengoklah. Ya, di belakang apa ni kubur Rasulullah tu ada macam pangkin. Ya, tempat tu dipanggil mihrab tahajud dan sekali-sekala Nabi akan solat di situ. Abdullah bin Mas'ud pun pernah ikut. Ada sahabat-sahabat lain pernah ikut juga Nabi solat di situ, ya. Jadi maknanya Nabi tidaklah hanya sembahyang di rumah saja. Nabi juga tidaklah mengkhususkan sembahyang di masjid melainkan 10 malam terakhir Ramadan, tapi Nabi juga sekali-sekali ada sembahyang di mihrab tahajud. Dan ada sahabat yang nak ikut, Nabi welcome saja. Nabi tak pernah kata jangan ikut. Nabi tak pernah larang. Kalau Abdullah bin Mas'ud nak ikut, Nabi welcome saja. Seperti mana Nabi solat malam di rumah Maimunah, ya. Abdullah bin Abbas ikut, ya. Nabi tak larang. Cuma Nabi, ya, sebab Abdullah bin Abbas ni, masa dia ikut Nabi solat, dia duduk di sebelah kiri kan. Dia budak. Dia belum akil balik lagi. Nabi Nabi bawa dia, tarik dia pergi ke sebelah kanan. Mana Nabi betulkan positioning dia. Tapi dari segi boleh tak dia ikut solat malam Nabi? Most welcome lah, tak ada masalah. Ya, jadi boleh tak kita buat sekali-sekali, ya, macam family gathering kan, contoh, ya, anak-anak kita balik weekend, ya, kita pun kata plan lah, ya, kita nak buat tahajud contoh, ya, kita mengimamkan solat ataupun kita panggil ustaz-ustaz tertentu, kita kata ustaz, kita ada nak buat tahajud untuk family lah, ya, boleh tak ustaz datang, ya, kita minta, ya, apa ni servis daripada ustaz-ustaz mana-mana untuk lead apa ni sembahyang tahajud, sekali-sekali kita buat, ya. Tak ada masalah, boleh, sebab Nabi pun, ya, memang biasa melakukan perkara tersebut. Cuma tidaklah Nabi kita panggil, ya, menjadikan benda tu sebagai perkara yang regular, tak, ya. Kalau ada peluang sahabat ikutlah. Kalau tak ada, tak ada. Dan Nabi tak bagi tahu malam ni kita akan buat secara berjamaah khusus. Nabi tak announce lah, ya. Cuma dalam konteks kita sekarang, ya, especially pada bulan Ramadan 10 bulan terakhir itu asalnya bukan Masjid At-Taqwa saja, banyak tempat lain pun buat, banyak tempat, ya. Memang dia bagi tahu 4:30 datang. Nak bagi orang tidur dulu balik, boleh, tak ada masalah tu. Tarawih dah habis, ya. Kemudian sebahagian tak witir lagi, ya, balik rumah. Kalau nak witir pun tak salah, ya, supaya bangun malam nanti kita tahajud saja. Ya, berehat dulu pukul 4:30 baru datang, ya, sebab subuh kita pukul 6 contoh, ya. So kita ada 1.5 jam untuk solat berjamaah, ya, dalam tahajud. Boleh tak? Tak salah lah, ya, sebab Nabi pun ada buat begitu. Cuma Nabi buat di masjid ni kebanyakannya hanya pada 10 malam terakhir. Malam-malam lain tak pernah dengar lah Nabi buat di masjid, ya. Kecuali Nabi buat di mihrab tahajud. Ya, mihrab tahajud tu memang tempat Nabi solat, bukan dalam masjid. Sebab tahajud memang bukan di masjid. Ya, kecuali pada 10 malam terakhir kerana Nabi tak balik rumah. Jadi ke mana Nabi nak pergi? Kalau Nabi pergi mihrab tahajud tu dah luar pada masjid. Ya, Nabi nak iktikaf kan? Jadi itu sebab dia. Tapi kalau kita buat, para ulama kata tidaklah salah, ya. Cuma jangan jadikan benda tu sebagai kelaziman. Ya, jangan jadikan sebagai kelaziman dan janganlah kata Nabi buat macam tu, ya. Itu lebih pada administrative matter je lah. Kalau ustaz tengok benda tu sebagai perkara pengurusan aja. Tak ada isu lah tuan-tuan, ya. Cuma jangan kata Nabi menganjurkan perkara-perkara tersebut. Jangan cakap lah, ya. Kalau kita nak buat aja. Kerana ada petunjuk daripada Nabi, cuma Nabi buat tu lebih pada mihrab tahajud. Itu je lah. Kalau Ustaz boleh respon. Ya, ada apa lagi? Silakan. Okey, tuan-tuan, boleh Ustaz, faham, ya? Ustaz, minta maaf Ustaz. Tadi Ya. akak tengok Google, dia kata Abdullah bin Umi Maktum tu Hmm. dia lahir, dia buta sejak lahir. Oh, kalau sejak lahir tak boleh lah panggil A'mah. Ya, Jadi sebab mungkin orang lain lah itu. dalam surah apa kita panggil, ya, dalam Ali Imran cerita tentang apa kita panggil buta sejak kecil, ya. Jadi buta sejak kecil tu ada istilah lain, ya, yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam kan ada kelebihan mukjizat menyembuhkan orang buta daripada kecil. Ya, dia panggil akmah.
Jadi biasanya bila Quran guna untuk dalam kes tadi, maknanya para ulama kata kalau dia buta sejak kecil, akmah. Kalau dia buta selepas daripada dia lahir dalam celik, ya, ataupun dalam keadaan mata kurang, tapi dia boleh melihat. Cuma mungkin dia punya visibility tu makin kurang, dia deteriorate lah, ya, makin kurang, dia ada apa? Dia ada stages dia. Yang itu biasanya orang panggil akma. Akma tu bukan buta sejak kecil. Ya, kalau ustaz lah, ustaz lebih setuju pandangan tu lah. Sebab Quran menggunakan istilah akmah. Akmah tu memang Quran guna, ya. Kerana kalau dia buta dalam konteks moden pun ramai je, ya. Even apa ni, apa Dr. Muhayya pun, ya, dengan apa kita panggil, dengan teknologi, dengan kepakaran dia, ya, ramai je orang yang buta, ya, tetapi boleh celik balik kita kata sebab aksiden, ya, sebab mungkin demam panas dan sebagainya. Tetapi kalau yang buta sejak kecil, lahir-lahir tu buta, biji mata pun tak ada. Oh, itu mukjizat. Itu betul-betul mukjizat. Tetapi dia merujuk kepada al-akmah. Ya, itu setakat kepahaman ustaz lah. Mungkin ada perbezaan pendapat, ya. Kita railah. Tapi cuma bagi ustaz lebih selesa menggunakan istilah akmah, kan Umar. Okey, tuan-tuan. Ya. Tak maksudnya Ustaz, hadis 426 ni tidak merujuk kepada Abdullah lah kot. Kemungkinan Orang lah. lain lah, remaja lain. Tapi macam tadilah, kalau akma tu merujuk kepada, ya, buta, bukan sebab dia isunya sekarang ni, betul ke dia buta sejak kecil? Ya, itu je yang menjadi isunya. Dia buta sejak kecil ataupun tidak? Kalau dia buta sejak kecil, okey, ya, patutnya kita panggil akmah lah. Tapi kalau buta tu selepas dia lahir, maknanya sebab aksiden, demam panas dan sebagainya, sepatutnya istilah yang lebih sesuai ialah a'ma. Ya, dan Abdullah bin Umi Maktum memang, ya, di dalam Quran disebut, ya, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Quran menggunakan istilah a'ma, ya. Dan kalau ustaz, ya, lebih cenderung untuk mengatakan dia tidak lahir-lahir buta, tak. Pasal Quran gunakan istilah a'ma untuk Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi ada tak kemungkinan dalam hadis ni a'ma tu merujuk pada Abdullah bin Umi Maktum? Ada, boleh. Kak Romah, okey, faham tak maksud Ustaz ni? Okey, faham Ustaz. Ya. Kalau macam tu. Cuma dia dalam ni sebab dia tulis kan, dia kata dia lahir sejak dia buta sejak lahir dan nama mak ibu dia tu disebabkan anak dia lahir dalam semasa kecil buta lah. Itu dia sebab dipanggil Umi Maktum. Itu yang dalam Google tu lah. Okey, cuma rujukan tadilah, ya, sebab macam tadilah kalau Ustaz memang nak kena tengok dia punya Arabic script dia. Ya, original punya apa teks tu dalam Arabic tu, kalau dalam hadis ke apa, bolehlah, ya. Tapi kalau terjemahan ni macam itulah, nantilah dulu. Ya, nak kena cari dia punya teks asal dia. Sebab terjemahan ni boleh salah, tuan-tuan, ya, tapi kalau teks asal tak boleh salah. Ya, sebab tu bila orang terjemah Quran kan, ya, kita kena tengok. Ya, kadang-kadang ramai orang cakap, dia kata Quran tak cakap pun, dia kata ada, ya, dalam Quran ayat macam ni. Tapi bila kita tengok teks asal tak kata macam tu. Ya, terjemahan tu yang kata macam tu. Tu bahaya, tuan-tuan, ya. Jadi memang kita nak kena tengok teks asal. Tuan-tuan kena bagi tahu ayat mana, ya, kalau hadis-hadis mana sebagai contoh. Ya, kalau kita tengok dalam Google je, walaupun bolehlah secara umum kan, tetapi kita nak kata final say dia macam tu, nanti dululah. Kalau ustaz tangguh dululah. Pasal kita tak berani nak buat satu keputusan melainkan setelah disokong oleh hadis-hadis yang, ya, teks asal tu. Jangan baca terjemahan kan. Macam selalu saya sebut, ya. Orang duk sebut apa kita panggil zikir pagi dan petang. Memang dia terjemah zikir pagi dan petang, ya. Tapi kalau terjemahan English dia panggil morning zikir, ya, morning zikir, ya, dan juga morning prayer dan juga evening prayer. Dia tak kata late afternoon. Jadi terjemahan kat situ. Jadi bila kita baca kita kata apa ni? Zikir petang tu sebab bagi kita petang tu asar. Ya, sedangkan kalau kita tengok dalam teks bukan asar, dia maghrib. Sebab tu dalam English dia panggil, ya, evening prayer. Nampak ada masalah dalam terjemahan. Bila ustaz bagi teks Arab dia sebut lail, ya, maknanya lail. Ya, dia panggil masa al-lail. Masa al-lail tu maknanya apa? Maknanya bukan petang. Masa al-lail. Masa tu memang secara umum dia anggap petang. Tapi ada masa al-lail, ya. Masa al-lail tu maknanya apa? Maknanya bukan petang lagi, dia maghrib. Paling kurang, paling awal pun maghrib. Jadi maknanya baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, bukan lepas asar tetapi lepas maghrib. Ya.
Bila kita tengok teks Arab tu baru kita tahu Allahu Akbar, salah rupanya selama ni. Tapi bila kita baca terjemahan, memang memang kita akan salah lah. Ya, sebab terjemahan saja memang tak cukup. Ya, kalau Ustaz akan pergi pada original source lah. Tapi Ustaz boleh lah sebab Ustaz ada akses kan. Kalau tuan-tuan memang macam tadilah, ya, tuan-tuan kena tanyalah. Ya, Ustaz, saya dapat terjemahan macam Kak Normah tanya tadi kan. Terjemahan kata macam ni. So teks asal macam mana? Ustaz kena buat homework lah, kena carilah. Baru kita boleh decide sama ada betul ke dia buta sejak kecil ataupun buta setelah dewasa. Sebab secara umum memang orang suka terjemah Akmal tu buta sejak kecil. Ya, kadang-kadang dia tak bezakan pun. Secara umumnya, tapi Quran menggunakan istilah akmah. Ya, orang yang buta sejak kecil, ya. Kerana Nabi Isa kalau dia menyembuhkan orang buta sahaja itu biasa. Tapi kalau Nabi Isa menyembuhkan orang buta sejak kecil itu luar biasa. Itulah mukjizat. Ya, kalau sains boleh buat, dia bukan mukjizat lah. Sains pun boleh buat. Ya, tak ada apalah tuan-tuan. Ya, sains pun boleh buat. Tapi kalau sains tak boleh buat, itu mukjizat. Ya, sains boleh buat. Ya, ada sains tak boleh buat. Ya, macam kita kata apa kita panggil benda-benda luar biasa. Ya, jadi apa kita panggil ya, tongkat boleh jadi ular, tongkat boleh jadi apa? Ahli sihir pun boleh buat. Ya, tetapi tongkat yang boleh makan semua tongkat ahli sihir, itu bukan sihir lagi, itu mukjizat. Ya, jadi kita kena dapat membezakan. Itu kalau Ustaz boleh bagi sedikit penjelasan lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada apa tuan-tuan? Ya, Terima kasih Ustaz. Jelas sama je. Ustaz. Tak ada ya. Kalau tak ada kita sambung lagi ya. Cerita solat berjamaah ya, sunnah muakkadah dah 2 kali ya kita jumpa. Ya, hadis yang ke-426 juga sebut sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut, maknanya highly recommended tuan-tuan kalau kita terjemahkan. Ya, dia bukan sekadar recommended, dia highly recommended. Kalau recommended tu sunnah. Ya, recommended. Tapi kalau sunnah muakkadah highly recommended. Ya, maknanya bukan main-main. Ya, memang betul-betul dituntut dan jangan tinggal sayang. Ya, macam qabliyah subuh kan. Qabliyah subuh dia tak wajib. Ya, tapi dia sunnah muakkadah yang jangan tinggal. Sebab highly recommended. Especially apabila kita tahu 2 rakaat qabliyah subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan tinggal lah tuan-tuan. Sebab itu untuk qabliyah subuh, kalau kita tak sempat buat kerana kita sampai lambat di masjid, ya, imam sudah angkat takbir, kita boleh qada ya selepas daripada selesai solat fardu. Ya, dan kalau katalah ya selepas solat fardu tu tak ada ruang untuk kita solat ataupun boleh menimbulkan fitnah pada orang tertentu. Orang tak tahu kan, kata apa ni? Lepas subuh mana ada ya. Ustaz pernah tengok ya orang bangun untuk solat sunat, ada orang tarik tangan dia. Ya, dululah zaman dulu saya ya ada orang tarik tangan sebab dia tak tahu. Dia kata kau tak tahu ke? Lepas subuh mana ada kau apa ni bab dia? Ya. Jadi orang tu pun tak nak apa, tak nak bertelagah, dia pun diam je lah, dia pun duduk je lah. Ya, tapi nanti balik rumah boleh tak? Ya, bila masuk waktu duha, boleh tak dia qada waktu duha? Jawapannya boleh. Boleh tuan-tuan. Ya, kerana Nabi nak bagi tahu jangan tinggal qabliyah subuh. Kalau tertinggal pun kita boleh qada walaupun waktu duha. Tapi janganlah lepas zuhur pula qada, ya, dia dah habis waktu dah. Mana waktu duha tu masih boleh kita guna untuk mengqada solat qabliyah subuh yang tertinggal pada malam tadi, ya, pada pagi tadi, ya. Solat tahajud kita tak qada. Tapi qabliyah subuh kita qada. Tuan-tuan, ya. Sebab solat tahajud ya dia ada masanya, ya. Kalau qabliyah subuh ba'diyah subuh tak ada, tapi boleh tak kita buat immediately lepas pada solat subuh? Boleh. Tapi kalau boleh menimbulkan fitnah, baik keluar daripada fitnah lah. Ya, al-khuruj minal fitnah mustahabun. Keluar daripada fitnah tu dituntut, ya. Jadi jangan timbulkan isu pula orang jadi bertelagah. Jadi kita tak buat di situ, ya, nanti balik rumah dah masuk waktu duha baru kita buat. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, nak tunjuk betapa highly recommendednya qabliyah subuh tu, ya, supaya kita jangan tinggal. Okey, ya. Kita sambung, ya, daripada Yazid bin Al-Aswad. Yazid bin Al-Aswad, ya, beliau ya pernah menyebut, ya, dia kata apa pengalaman dia. Ya, annahu bahawasanya dia pernah solat ma'a Rasulillah bersama dengan Nabi. Ya, ma'a Rasulillah tu maknanya bukanlah dia sama-sama solat. Ya, maknanya Nabi mengimamkan solat dia lah. Ya, itu maksud Nabi dia solat bersama Nabi. Maknanya Nabi jadi imam, dia jadi makmum. Ya. Kemudian apa yang berlaku? Ya. Solat tadi solat subhi. Solat subhi adalah solat subuh, kita tahu. Ya, Arab kadang panggil solatul fajar, boleh juga. Ya, ataupun solatul ghadat. Duduk tiga-tiga tu boleh.
solat subuh, solatul subhi, solatul fajri, solatul ghadati. Di tiga-tiga tu merujuk pada solat yang sama. Nama je beza tuan-tuan ya. Falamma solat Rasul, maka ketika mana Nabi telah solat, ya, sesudah Nabi solat, apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah idza huwa bi rajulaini lam yusall lam yusall lam yusalliya. Ya, jadi ternyata ada dua orang yang tidak solat. Maka apa? Fada'a bihima. Nabi pun panggil kedua-duanya. Faji'a bihima, maka kedua-duanya pun datang, ya. Kemudian apa? Tar'udu fara'isuhuma. Ya. Jadi ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya yang dipanggil dia budak tadi tu berdua tu dia suruh panggil, lalu mereka dalam keadaan bergetar, daging rusuk. Maknanya takut ya, apa benda aku buat ni sampai Nabi panggil ni? Ada benda salah apa? Ya, jadi Nabi panggil dia. Faqala lahuma ma mana'akuma ya an tusalliya ma'ana. Jadi tadi masa kami solat selesai, ya daripada mula sampai habis ya, kau ada pasal apa tak ikut? Ya, pasal apa budak berdua ni tak ikut? Ya. Qala, kata mereka, qad sallaina fi rihalina. Kami telah solat ya, masa apa? Masa duduk atas apa ni? Apa kita panggil ya? Atas kenderaan kami. Jadi apa yang menghalang kamu? Kami telah solat di tempat kami, ya. Sebahagian kata tempat kami. Tapi kalau rihal, ya, rihal tu sebahagiannya merujuk kepada kenderaan. Ya, maknanya mungkin dah masuk waktu subuh, dia ni badui lah maknanya. Ya, mereka badui. Jadi bila datang tu, ya, ada urusan mungkin nak jumpa Nabi lepas solat, mereka dah solat dah siap-siap, ya. Jadi bila Nabi solat apa berjamaah subuh, mereka tak ikut pasal mereka dah solat. Ya, jadi apa ni Nabi pun tanya, ya, pasal apa tak nak solat? Qad sallaina, ya, sesungguhnya sallaina, kami telah solat fi rihalina. Sama ada dia merujuk kepada di kampung kami ataupun di atas kenderaan kami atau tunggangan, ya. Walaupun Nabi tak buat solat atas kenderaan, ya, Nabi solat sunat atas unta. Tapi kalau Nabi solat fardu, Nabi turun daripada unta, Nabi solat di apa di daratan, di atas tanah, ya. Itu biasanya macam tu. Qala, ya, fala taf'ala. Nabi kata, kamu berdua ni jangan buat lagi. Iza sallaituma fi rihalikuma summa adraktuma al-imam walam yusalli fasalliya ma'ahu. Ini nak Nabi bagi tahu. Nabi kata lain kali, ya, walaupun ya kamu berdua dah solat, ya, di rihal kamu, di tempat kamu, mana kampung kamu ataupun di atas kenderaan kamu, summa adraktuma al-imam. Kemudian kamu datang ke masjid, kamu tengok imam masih solat. Dia dah solat dah selesai, ya. Bila dia datang ke masjid, imam tengah solat. Sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua. Ni tak peduli, ya. Sama ada solat subuh, dalam konteks ni solat subuh lah. Sebab ada lagi solat lain, ya, yang juga berlaku peristiwa yang sama. Cuma dia seorang lelaki, yang ni dua orang lelaki. Jadi Nabi kata, bila kamu sampai, kamu tengok imam sedang solat. Dan kamu boleh ada peluang untuk solat bersama imam. Walam yusalli, ya. Dan kamu, apa kita panggil, ya, imam tu belum solat, fasalliya ma'hu, maka solatlah kamu bersama dengan dia. Walaupun kita dah solat tadi, tapi ada peluang solat berjamaah dengan imam, solat lagi. Fa innaha lakum nafilatun, ya. Kerana ya sesungguhnya solat yang kedua yang kamu buat tu adalah solat tambahan. Nafilah tu solat zaidah tambahan. Maksudnya dapat pahala ekstra. Ya, kita dah solat dah tadi. Mungkin dia solat tadi dia solat bersendirian. Bila dia datang masjid, tengok imam baru solat ataupun tengah solat, maka dia join, dia masuk dan dia dapat pahala nafilah, ya, dapat pahala solat apa ni subuh tadi, ya, kali kedua, tak ada jadi masalah walaupun dia dah selesai solat. Kerana mengulangi solat fardu tu acceptable, boleh dibenarkan tuan-tuan. Ya, dalam hadis Muaz bin Jabal kan. Muaz bin Jabal dia imam di kampung dia, dia duduk di luar Madinah. Jadi bila dia datang solat Isyak bersama Nabi, kebetulan dia ada di Madinah, ada urusan dengan Nabi, maka bila Nabi mengimamkan solat Isyak, dia jadi makmum. Lepas pada solat, dia minta diri daripada Nabi, dia balik ke kampung dia. Orang kampung dia petani. Orang kampung dia tunggu dia, ya, sebab orang kampung dia telah lantik Muaz ni sebagai imam, ya. Maka Muaz pun datang. Orang belum solat lagi. Maka diiqamahkan dan Muaz mengimamkan solat. Sedangkan dia dah solat Isyak tadi. Dia solat sekali lagi di kampung dia, bukan dia jadi makmum, dia jadi imam pula. Ya, boleh tak dia mengimamkan orang kampung dia yang belum sembahyang Isyak? Jawapannya boleh. Kerana dia paling alim. Jadi patutnya dia lah jadi imam, memang betul. Ya. Peristiwa ni diketahui oleh Nabi, tapi Nabi tak tegur dia.
menunjukkan ini termasuk sunnah atau hadis takriri. Sunnah takririyah, maknanya Nabi punya perakuan. Ya, sahabat buat, Nabi endorse. Ya, sahabat cakap, Nabi endorse. Nabi cakap, tak. Nabi buat, tak. Ya, tapi sahabat yang buat, sahabat yang cakap. Dan Nabi perakui. Dia panggil sunnah takririyah. Ya, sunnah perakuan ataupun hadis takriri. Kalau kita panggil hadis, takriri. Kalau sunnah, takririyah. Ya, tu dia punya apa bukti mengatakan boleh tak kita mengulang solat boleh. Ya. Jadi maknanya seorang suami kalau dia solat berjamaah di masjid, ya. Jadi isteri dia sembahyang di rumah, biasa ada anak perempuan dia, ya. Jadi tak ada hal lah, ya, dia dapat pahala berjamaah di rumah dengan anak perempuan dia. Tiba-tiba, ya, bila dia balik, dia kata dah sembahyang, belum lagi. Pasal apa? Anak tak balik lagi. Ya, mungkin anak dia terpaksa kerja lebih masa ke apa. Jadi dia kata, itulah awak nak solat tapi itulah ni nak tunggu anak tak tahu pukul berapa balik. Jadi kita kata macam inilah, ya, tak apalah, saya semayang sekali lagi. Boleh tak suami itu mengimamkan pula isteri kat rumah? Boleh sangatlah. Boleh sangat, ya. Walaupun suami dah solat di masjid secara berjamaah, dia balik, dia berjamaah sekali lagi. Mengimamkan pula isteri. Dah tentulah takkan isteri mengimamkan dia pula. Ya, boleh tak? Boleh. Seperti mana Muaz bin Jabal mengimamkan orang lelaki di kampung dia yang belum solat Isyak. Cuma dalam kes ni solat subuh. Jadi tak ada masalah lah. Isyak ke subuh ke zuhur ke asar ke, as long as dia adalah solat fardu, boleh kita ambil sebagai sandaran. Mana boleh? Boleh, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ada apa, tuan-tuan? Boleh faham? Okey. Ustaz, Ya. solat tu solat Fardu. waktu tu juga atau kita boleh niat untuk kalau kita ikut lah dan kita dah solat apa ni fardu, contohnya fardu asar. Lepas tu kita ikut imam, kita boleh niat yang lain tak daripada fardu asar? Tak Contohnya boleh. kita Memang dia asar qada juga. ke? Niat asar jugalah. Niat asar juga. Niat asar lah 2 kali. Maksudnya kita buat 2 kali lah. Boleh, tak ada masalah, ya. Kalau Cuma kita niat pahala di sisi Allah tu qada asar, pahala nafilah lah. Pahala dia pahala additional. Nafilah tu makna additional. Jadi yang fardu kita dah solat dah, ya. Tapi kita solat sekali lagi. Mungkin kerana yang pertama tadi kita solat bersendirian. Ramai orang macam tu, tuan-tuan. Ya, dia dah sembahyang dah kat rumah. Ya, dia pergi ke masjid, ya. Jadi bila kita pergi ke masjid, contohnya asar lah contoh kan. Dia dah sembahyang, ya, di rumah, dia pergi ke masjid. Tengok orang masjid tengah solat. Mungkin orang masjid ada hal tertentu, mereka melambatkan solat. Ya, jadi bila melambatkan solat, dia ada peluang untuk solat. Datang sembahyang bersama dengan imam. Ya, niat kalau asar, niat asar lah. Perlu tak dia kata fardu asar ke apa? Tak ada masalah, tuan-tuan. Yang penting dia sebut asar. Ya. Yang menentukan dia dapat pahala tambahan ke fardu ke sunat ke qada ke, tu bukan dia lah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut asar saja sudah memadai, tuan-tuan. Ya, sudah memadai, ya. Kerana dia masih berada dalam waktunya. Dan dia pun bukan qada. Tapi kalau dia nak niat qada boleh, boleh, ya. Contoh dia kata aku pernah tinggal asar 20 tahun yang lalu, dia kata, ya, baru teringat. Ya, bila borak-borak tu baru teringat, oh aku ada buat lah dulu tertinggal. Ya, datang ke masjid tengok orang masih solat asar. Boleh tak dia niat qada? Boleh saja, tak ada masalah. Ya, apa masalah dia? Boleh, tuan-tuan, ya. Okey, ya, ada apa lagi? Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, ya. Jadi kalau tak ada, rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, ya, dalam kitab musnad dia, dan lafaznya bagi dia wa as-salasah, dan juga 3 imam. Salasah tu merujuk 3 imam. 3 imam tu maknanya siapa 3 imam tu apa, Kanab? Siapa 3 imam tu? Daripada 7 tu 3 imam maknanya? Ahmad, Bukhari, Muslim. Tak, mana boleh macam tu? Salah. Tak boleh, Tirmizi. salah tu. Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Nasai, betul. Ya, ya. Dia kena tengok daripada bawah, Kanab. Ya, daripada bawah. Jangan tengok dari atas, ya. Tengok dari bawah. Maknanya Imam At-Tirmizi, kemudian apa ni, Abu Daud dan juga Nasai. Kalau 4, Tani, T-A-N-I. Kalau 3, T-A-N aja, Tan, ya. Kalau apa kita panggil, kalau 5, 4 di bawah campur 1 Ahmad di atas. Ya, kalau 7 semualah, ya, all of them. Jadi bukan daripada atas, ya, tuan-tuan kena tengok daripada bawah, ya. Tengok balik apa yang Ustaz pernah share dulu. Kalau tuan-tuan lupa nanti, ya, bolehlah share balik, ya. Ingat ya, Kanab, jangan lupa. Ingat, silap tadi. Ya.
Okey tuan-tuan, selesailah ya perjalanan kita pada hari ini ya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban wa Tirmizi ya. Imam Tirmizi mensahihkan. Jadi oleh kerana Imam Bukhari tak ada situ ya, sebab bila sebut 3 Imam Bukhari tak masuk. Imam Muslim tak masuk ya. Jadi yang kata sahih itu ialah Imam Ahmad. Yang kata sahih itu ialah Imam Tirmizi. Tak cukup kuat. Kita tengok lagi Ibnu Hibban pun kata sahih. Kerana Ibnu Hibban kitab dia memang kitab sahih juga. Dia macam macam Imam Hakim tadi. Ya, Imam Hakim yang other than 15,000 hadis tadi, ya, yang bukan Bukhari Muslim. Bukhari 7,500, Muslim 7,500, kita gabung dua-dua jadi 15,000. Other than 15,000 tadi, yang 600,000 tadi, ya. Imam Hakim kumpul dan dia gunakan syarat apa ni Bukhari dan Muslim. Dia tapis, ya. Imam Ibn Hibban datang, ya, dia buat macam tu juga. Dia buat macam apa ni Imam Al-Hakim tadi. Yang Al-Hakim pun tak tulis, ya, dia kumpulkan pula. Ya, dan dinamakan kitab tu kitab sahih. Imam macam Mustadrak Al-Hakim dia tak namakan kitab sahih, dia panggil Mustadrak. Ya, Imam Ibnu Hibban dia namakan kitab tu sahih. Ya. Jadi dalam bagi kitab sahih dia gunakan juga metodologi Bukhari dan Muslim ya. Maka orang panggil kitab sahih lah sampai sekarang. Sahih Ibnu Hibban dia panggil. Ya, jadi kuatlah tuan-tuan. Ya. Jadi Imam Ahmad riwayat ya darjatnya sahih sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi, menunjukkan keutamaan sifat ya solat berjamaah hingga orang yang sudah solat pun bila mendapati ya imam yang sedang solat dianjurkan melakukan solat lagi. Mana ulang balik. Ya, ulang balik itu bukan maknanya yang pertama tak pakai dah. Ya, tadi dah solat. Walaupun dia dah solat ya berjamaah katalah di kampung dia, ya. Tetapi dia datang ada peluang sembahyang lagi tuan-tuan. Kerana itu adalah cara untuk kita menambah pahala. Dan Nabi pun anjurkan. Sebab tu, ya dia kata aku dah semayang, kami dah semayang kat rumah. Kami dah semayang atas kenderaan tadi. Walaupun dah semayang, Nabi kata, sesiapa yang bila datang ke masjid melihat imam sedang solat berjamaah, ya maka dia masuk balik semayang lagi. Ya, boleh lakukan lagi. Walaupun ya dalam konteks kita kata Muaz tadi dia jadi imam. Dalam konteks ni budak berdua ni dia tak jadi imam lah, jadi makmum boleh Nabi. Boleh, boleh. Ya, solat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ya, highly recommended. Okey tuan-tuan, itu yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni. Ya, ada 3 hadis. Tuan-tuan dapat banyak pengajaran mudah-mudahan. Ya, dan tolong tandakanlah. Ya, muka surat 210 hadis yang 428. Ya, akan datang 429 insya-Allah. Kalau tak ada apa, ada apa Haji Mat Syah, silakan. Tak ada apa-apa Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ya yang masih sudi bersama dengan kita, yang bayar apa kita panggil ya bayar yuran pun terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya apa ni kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. Ya.